الرحمة والبركات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الحشر والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعوا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah, pertama kali seperti mana biasa, penonton-penonton, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah, Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiat. Tuhan beri ruang masa untuk kita memenuh di dalam masa kita yang jadi sebagaimana modal besar di dalam umur hidup kita ni. Masa umur kita ni adalah modal untuk kita penuh di dalam umur hidup kita dengan perkara yang baik, penuh ketaatan. Alhamdulillah kita boleh bersama dalam majlis ilmu, majlis berzikir. Lebih lagi malam ni istimewa, kita bersama dengan babo-babo kita, Babo Nur dan Tuan Imam Hakim. InsyaAllah kita akan berbincang, kita akan berbicara bagaimana yang kita letakkan post pada petai tadi. Sebenarnya hak post dalam page petai tadi, saya dengan Babo Nur ya. Tok email ni hak panggil pisik lah. Ya mari tok wela bak cek. Dah. Ya mari belakang sikit, jadi maknanya sebenarnya kita tak program tu nak abang tapi tak email bersama juga. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, para penonton yang bersama dengan kita, malam ni agaknya istimewa. Kita akan berbicarakan tajuk yang kita letak. Dah. Sebenarnya kita bersama di dalam majlis. Kita baca kitab Jawi nak malam. Ialah kita duk bicara sifat-sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah. Setelah daripada kebicaraan kita sifat-sifat yang tak baik, sifat mazmumah yang telah lalu mari, habis dah bicara itu, jadi mulai daripada semalam yang kita bicara, kita bahas dah, ialah sifat-sifat yang baik, sifat mahmudah, sifat yang sepatutnya kita hias dengan sifat-sifat yang baik. Yang bicara malam ialah sifat sabar utama kali. Sebenarnya sifat mahmudah ni banyak yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, 10 sifat. Sebenarnya lebih pada tu lagi, ialah sifat sabar, sifat syukur, sifat ikhlas, tawakal, kasih kepada Allah, redha kepada qada Allah, ingat mati, zahid, takut kepada Allah, tawakal. Itu semua masuk dalam kata sifat yang comel belaka, sifat yang baik. Tapi setelah daripada kita baca malam tak selesai lah sifat sabar tu, berhajat kepada kupas, berhajat kepada syarah. Jadi kita sebut dengan secara sepitah. Lalu malam bercara sifat sabar. Lalu tu malam ni kita bersama dengan Babo Nur dan Imam Hakim kita untuk kita boleh ambil lagi syarah sebagaimana yang orang panggil kata pendapat lah. Ilmu orang ni tak sama. Hamba sekadar ninya. Tok Imam mungkin lah cara lain pula. Babo Nur bahasa lain pula. Tak gitu. Ilmu itu ialah ilmu istilah hak dalam agama kita, cuma cara pemberian, cara syarah, cara ulas. Kadang-kadang hak ni laik sikit dah gitu, hak ni kasar sikit, hak ni cara luas sikit, begitulah. Jadi setelah pada kita bahas dah bicara malam lebih kurang tentang dengan sifat sabarnya sepatutnya kita kena ada dalam diri kita, yang kita sebut semalam ni sabar waktu mana diuji oleh Allah, sabar waktu mana kita nak melakukan ketaatan,
Nah, kerana ini berhajat kepada sabar, kerana nafsu tak setuju dengan benda Allah Ta'ala suruh ni, nafsu kita tak minat. Main suruh semaya, main suruh berzikir, nafsu tak minat lah. Nah, maka itu berhajat besar kepada kita kena sabar, kena lawan nafsu kita. Begitulah juga satu benda lagi yang kita kena ada kesabaran, ialah waktu mana kita menghadapi dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kita menghadapi dengan benda-benda maksiat, kita panggil benda hak jadi deraka, jadi dosa. Hak nafsu kita minat berapa tu? Nafsu kita berahi minat menyebabkan kadang-kadang kita ni terbabah melakukan maksiat, melakukan dosa. Apa tu? Oleh kerana nafsu kita cok, nafsu kita setuju. Maka situlah berhajat kepada kita kena sabar. Sabar apa? Sabar menahankan diri kita masing-masing. Sabar dan menahan daripada nak melakukan deraka kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang bersama dengan kita lebih kurang 200 orang lebih ni. Pertama kali seperti mana biasa dah. Hak mana share dah, hak mana kongsi dah. Terima kasih banyak-banyak. Hak mana belum lagi share, belum lagi sampai kepada saudara mara, bolehlah kita kongsi. Tak kira kita seorang nak kebaikan adik-adik kita, saudara mara kita, boleh dengar semacam mana kita dapat manfaat ilmu dia. Dapat manfaat ilmu pakak-pakak kita kongsi kebaikan, share banyak supaya dapat rata sebar perkara hak kita nak bicara malam ni. Kita akan bicara tentang dengan sifat mahmudah. Antara sifat mahmudah hak kita nak bicara dah ni malam ni, mula daripada malam hingga sampai malam ni, ialah sifat sabar. Alhamdulillah. Lalu tu kita tak melewatkan masa, kita akan bagi kepada Tok Imam kita untuk bagi sikit cara ataupun kita nak reti. Kadang-kadang kita pandai sebut saja sabarlah, nak buat gano sabarlah. Nah, kita tak letak tak kena sabar, nak tak berku mana, kadang setengah-setengah tak faham makna. Apa punya kata sabar tak tahu buku, tak tahu kepala ekor dah. Lalu tu Tok Imam tolong beri sikit syarah pengajian ataupun ilmu-ilmu yang ada pada Tok Imam, supaya saudara mara kita muslimin muslimat we faham betul-betul, dan we boleh bukan sekadar faham dak, we boleh pakai di dalam hidup hari-hari tetap dengan kesabaran. Dipersilakan Tok Imam kita, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini alhamdulillah saya bersama juga dengan ayah mai kita dan juga Baba Nur untuk sama-sama kita berkongsi dalam majlis dan muzakarah kita pada malam ini. Jadi saya pun kali yang kedua lah dalam kita buat upacara macam kita live macam ni dengan rupa cara kita video call. Dan kerana di hari ini kita kena ambil sempatan lah yang mana kita boleh buat untuk kita nak sama-sama kita nak berdakwah dan juga sama-sama kita untuk nak sebarkan Kerana Tok Imam suara senyap ilmu kita. Maka di hari ini dia ada untuk kita nak menjalani dalam di segi dakwah kita ni, maka kita gunalah cara-cara mana pun. Yang penting kita dapat manfaat bersama. Kalau ni dia puasa keleng tak nak sedap mana juga tu, nampak dia lekat-lekat. Tapi walau bagaimanapun dia hodok kat rumah jangan gaduh tu baik. Kadang-kadang masuk pak melekat pergi colai pula, jangan. Start aje. Deh kerana kita nak kecek bak sobar, kita kena sobar. Nak kecek bak sobar malam ni. Kalau lekat sikit pun jangan gaduh tu baik, tunggu sobar. Nak sobar dah. Mana Tuhan ni yang nak cuba kita selalu dah. Belai-belai dengan license ni pun cuba dah. Lebih kita sobar kerana takutnya bodoh lekat-lekat pergi tengok colai ni ada macam-macam lah. Alhamdulillah pada malam ni tajuk yang dibagi oleh ayah kita di segi sifat mahmudah,
kita mari sama-sama dan mengenali masalah bab sobah. Sobah selagi ni babonuk dan akan beri kupas saya banyak lagi. Saya pun sebagai panggil mukaddimah saja untuk melening kerana saya melening sebenarnya panggil hok cukceng. Tetapi walaupun tak ada apa. Tak ada apa kerana kita sekadar mana yang kita boleh kongsi bersama, insya-Allah kita bakal kongsi dan hudud rumah. Kalau tak ada chair lagi pakai chair ramai-ramai. Insya-Allah taala setelah lagi ni kerana babonuk kita akan beri hopi sek banyak lagi. Lama dah ni. Ibu bapa kita di rumah tak ada dengar babonuk kita ceramah tu baik lesok ni lama. Kadang-kadang orang lain ada juga dia ni apa nama ni rehat kerana ni dengar tengok berita sikit sebanyak tu. Ni ya alhamdulillah untuk beri keselamatan, maka dia akan terima syukur atau buat laisuk pada kali ini insya-Allah taala. Alhamdulillah. Jadi bapa yang dikasihi sekalian, kita orang mukmin ni tak dapat tidak kita nak terbaik diri kita ni. Kita nak melayar, kita nak terbaik pergi kepada negeri akhirat ni untuk kita nak sapa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk nak selamat kita ni kita kena ada dua sayap. Setiap burung nak terbang kalau ada satu sayap nak terbang tak boleh. Dan juga binatang mana nak terbang sana dan nak terbang ni pasti dia kena dua sayap. Kapal dia nak terbang kalau ada satu sayap pasti dia kena jatuh. Dan juga kita manusia, kita nak terbang pergi pada akhirat, kita nak terbang pergi pada syurga Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat tidak kita kena ada dua sayap. Dua sayap. Kalau kita nak gisa tak selamat. Kita ada sayap sebelah, tak selamat. Kita ada satu perkara ni, tak ada satu perkara ni, tak selamat. Mana yang kita kata dua sayap? Iaitu kita kena ada sayap kita yang dua sana itu, ialah satu sayap kita kena syukur dan satu sayap kita kena sobar. Apabila kita ada dua sayap ni, insya-Allah taala kita akan selamat pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukur tak berjaya. Sifat yang mesti kita orang mukmin kena ada dan kita kena usaha ada dua sifat ni. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu, kita manusia ni dan kita duduk di atas muka bumi ni. Kita duduk di atas muka bumi ni, kita pasti ataupun kita nak lari tak lepas daripada kita sana itu kena berjumpa. Kita nak lari tak lepas. Semasa ke semasa, sampai kita mati itu, kita nak lari tak boleh daripada cubaan. Kita manusia. Baik kita umur setahun ni, umur muda kita umur 20, budak-budak tak apalah, Tuhan tak ada wi apa lagi, tak ada wi apa nama bebenah apa kita lagi. Apabila kita mukallaf, kita sampai dewasa, kita sampai umur 20, kita sampai umur 30, 40, 50, 60, sampai kita mati, semasa ke semasa, kita kena melalui dengan cubaan. Tak itu ya. Kita kena tak itu apa kita kena lari dengan cubaan. Kita nak lari tak lepas daripada ni. Maka apabila kerana kita hidup di atas dunia ni panggil darul bala ataupun darul ibtila. Dan kita cuba, Allah Ta'ala cuba kita dengan susah, Allah Ta'ala cuba kita dengan sakit, Allah Ta'ala cuba kita dengan kaya, Allah Ta'ala cuba kita dengan kita mewah, Allah Ta'ala nak cuba kita dengan kita lapar, dengan kita kenyang. Semua saat itu cubaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Ta'ala cuba itulah. Allah Ta'ala cuba kita tak ada kira lah dengan kita mulia ke, dengan kita orang hina kita ke, semua dengan melalui cubaan. Maka di sinilah kita kena bergantung kepada saat itu kita nak sobat ataupun kita nak syukur dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Lalu tu apabila lagu ni dah, kita tahu dah kata di atas dunia ni kita nak lari tak leh daripada cubaan,
Kita nak lari tak leh daripada Allah Ta'ala, daripada musibah ataupun bala yang Allah Ta'ala akan cuba kita, maka jangan sama sekali kita duk koyak ataupun kita saat ni nak lari daripada perkara ni. Tak kena duk koyak dah. Tak kena duk fikir dah. Tak kena duk usaha dah. Tak kena cari jalan dah. Kata jalan mana lagi kata aku ni nak lepas daripada cubaan. Kacau kita carilah buka kitab mana-mana pun. Kita lagi cari surah mana pun. Nak buat lagu mana aku hidup di dunia ni. Terus saya cari ilmu. Terus saya mengaji. Tapi nak cari jalan mana untuk nak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak angkat darjat kita ni dengan melalui cubaan. Maka di sinilah apabila Allah Subhanahu Wa Taala akan cuba, maka kita kena ada sifat sabar. Ni yang kita kena cek pada malam ni bapa. Saya pada malam ni untuk nak buka saja. Kamu lagi sabar lagu mana, rupa lagu mana, apa arti sabar, apa pengertian sabar, maka bapa nanti boleh dengar bapa nu. Cuma nak kata kepentingan kita ialah kita pasti kena ada mempunyai sifat sabar. Lalu tu kerana kita maka sabar ni, kita seorang Islam, kita seorang mukmin, kita kena bersungguh dengan masalah sabar. Kerana orang Islam kita saat itu kita kena mesti kita kena tinggal daripada perkara-perkara yang panggil perkara tak cok dengan nafsu kita. Kita kena tinggal daripada perkara yang maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak lari daripada kita nak jauh daripada benda ni, maka tak dapat tidak kita kena sabar. Sebab perkara maksiat, perkara tak molek semua saat ni cok dengan nafsu. Apabila cok dengan nafsu, kalau kita tak ada sifat sabar di sini, maka akan tergelarlah kita saat itu pergi kepada lorong yang mana setan duk tunggu tempat dia dah. Baik kita nak buat ibadat. Kita nak buat ibadat, kita nak semaya, kita nak puasa, kita nak apa saja. Kalau kita tak kacau sungguh, kalau tiap perkara kita saat itu kena lawan dengan nafsu kita nak lawan daripada kita saat itu nak jaga di kita daripada maksiat, maka kita kena mempunyai sifat sabar. Ini penting sabar. Kalau gitu sabar tu gapo dia? Kadang-kadang sabar tu bahasa Arab. Nak reti lagi bahasa Pon ni, bahasa Melayu kita pilih lagu mana? Iwapok yang gaduh gi. Jangan gaduh gi malam ni. Kalau siapa dia tu baik pada cara ayam mai kita rugi. Karena selagi Baba Nur ni akan beri kupasan kepada kita, apakah arti sabar? Saya ni sekadar kosek buku jalan tempat-tempat. Tapi Baba Nur lah akan beri penjelasan lagi. Alhamdulillah. Sampai itu, pahala bagi orang sabar ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran pahala kepada yang sangat besar. Ni kita manusia. Nabi, Rasul. Allah Ta'ala latih jadi Nabi Rasul tu pun banyak ujian-ujian. Banyak ujian balok apa semua. Tu pekat Nabi. Pas kita manusia biasa ni, orang awam, lebih lagi banyak Allah Ta'ala akan cuba kita. Allah Ta'ala akan uji kepada kita. Maka kita saat itu, bapak tak dapat tidak, kita kena bersabar. Lebih-lebih lagi bapak yang dikasihi sekalian. Sekarang ni kita duduk dalam masa wabak COVID-19. Ni bapak. Kita duduk dalam masa wabak ataupun ruk rabat COVID hari ni seluruh dunia ada penyakit ni. Ada seluruh dunia. Lalu tu boleh kata serata ni budak-budak kecil umur 2 3 4 tahun panas dah COVID panas dah. Ni kata kena berlaku COVID. Lalu tulah apabila kita saning tu kena penyakit COVID ataupun duduk dalam kad tua, siapa dia yang kena penyakit COVID dan dia sabar di atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia, dia duduk pubat ataupun dia duduk kat tua di rumah, dia tak jauh, dia tahu dah kata dia sana itu pergi bertepuh sampak dengan orang COVID, tapi dia tahu kata dia ni pasti kena kat tua. Karena dia kajian bomoh apabila kita pergi tepuh dengan orang ni,
kita kena kat tua 14 hari supaya nak selamat diri kita daripada takut ada kumai-kumai terlekat. Apabila kalau kita dah buat tak apa ni buat mudah-mudah, kita tahu cerak dah kata kita ni tepung dengan dia. Tak apa, kita tubik gigi. Tubik gigi kadang-kadang kita pergi ada penyakit, bawa penyakit orang lain pula, maka di situlah kita akan apa ni dah hantar penyakit ke orang. Di sini kata kita tidak ada sifat kesabaran untuk kita nak kat tua kita di rumah. Tak ada sifat sabar. Lalu tu bagi siapa dia yang kena penyakit COVID, yang pula kena sampak dengan orang jadi COVID, apabila dia niat lillahi ta'ala, dia pergi dekat tua dia perubat mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekiranya kalulah dia jadi COVID, bawa sebab mati, dia usaha dah, dia kat tua dah, dia jaga dah, dia sobar dah di atas semua Allah Ta'ala hantar ujian pada dia. Maka apabila dia mati dalam keadaan dia COVID, maka dia adalah mati syahid. Ini besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang sabar. Orang yang syukur, orang yang apa ni terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak yang dikasihi sekalian, saya ni masa lebih kurang ni nak 20 minit dah. Cuma saya nak satu apa nama ni satu kisah sebagai apa ni round pertama untuk nak kita apa ni gambar satu kisah yang berlaku dengan seorang perempuan. Seorang perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia saat itu Allah Taala tipu penyakit dia ialah penyakit bagi gila babi, rok bamu. Rok bamu tak tahu dah apabila jadi pak ya kikir mulut dia panggil tak khabar tu gak ya ada macam-macam. Kadang-kadang orang tu jadi panggil baik. Taulah bamu dah gelepar tak tahu kata gini. Jadi orang tu ni dia ni sombong. Dia mulai jadi gelepar, jadi panggil rok bamu. Tu buat alio lah, apalah tak khabar lah, apa macam-macam. Lalu dia saat itu tak tahan dengan penyakit yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia pergi mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Beri pada dia ni. Ya Rasulullah, berdoalah, mintalah Tuhan semua juga aku ni sembuh daripada penyakit apa ni, penyakit gila babi ni, rok bamu ni. Lalu tu Rasulullah SAW jawab, perempuan, kalau aku nak minta doa kepada Allah boleh. Aku nak minta Tuhan supaya mungkin sembuh dari penyakit ni. Tapi lebih baik mana? Kalau aku tak minta kepada Allah, mung saat ni tu sabar dan juga mung saat ni tu terima takdir Allah Subhanahu wa taala di atas kejadian di atas mung ni. Kalau mu jadi pun mung sabar sebab ni Tuhan buat dah. Mung sabar di atas penyakit, kalau mung sabar di sini boleh, mung akan dapat boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mung sabar di atas Allah Taala penyakit di mung ni boleh. Dek apabila mung jadi masa ya mung jadi tak ada apa. Dia mung jadi mung sabar, mung syukur. Apabila mung boleh terima ni, maka mung akan dapat boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan aku wisiat kepada mung, kalau siap kepada mung wallahu a'lam lagi dia mung siap tu mung nak jadi lagu mana mung nak ingat Tuhan ke nak lupa Tuhan tu jauh lagi. Tapi kalau muduk lagu ni dengan mung sabar mung ingat ke Allah Taala, mung akan selamat masuk syurga. Lalu tu perempuan jawab, ya Rasulullah, kalau gitu aku pilih jadi penyakit macam ni lah. Jadi penyakit gila babi pun tak apalah. Lagu tu kalau boleh buat pada aku saat itu, boleh sabar dengan perkara ni, dapat boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, biarlah aku jadi penyakit lagu. Hidup-hidup lagu tak ada apalah. Aku terima dengan takdir Allah Subhanahu. Aku deh. Jadi aku ni seolah panggil dia yang jadi molek tu, kita khabar. Telanjir habis. Telanjir habis muka orang petino telanjir tak molek tengoklah tapi dia tak khabar. Padahal kalau dia telanjir masa tu pun saya tak nak kira apa dia dah. Sebabnya dia tak khabar. Tapi aku minta ya Rasulullah. Kalaulah aku saat ni tu jadi penyakit jadi mintalah mu pada apa ni mu mintalah doa pada Allah Taala, we jangan buka aurat. We tutup, we dah sekadar gelepar saja, jangan dah selok lagi jangan. Maka Nabi pun minta kepada Allah, ya Allah mintalah apa ni pada perempuan ni sekiranya kalau dia jadi penyakit janganlah buka aurat. Tuhan terima, tapi penyakit tetap ada penyakit tapi Tuhan saat itu jaga dia daripada buka-buka aurat. Ini nak katanya kelebihan besar
Yang Allah Subhanahu wa taala dia beri tipu penyakit di atas dia, kemudian dia boleh sobat sana, Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran pahala besar kepada dia, ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak yang dikasihi sekalian, dia kata sifat sobat ni sangat besar. Tu kalau gitu apakah sobat sana? Kita nak bergerti lagi lagu mana rupa sobat? Apa makna sobat? Ibu bapa boleh dengar Bapa Nuk sehari akan beri penjelasan dan juga huraian di segi makna sobat insya-Allah taala. Maka saya sebagai orang pertama ni nak serah klik kembali kepada ayah kita untuk klik pada apa lagi, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Tok Meh. Ada terlekat sikit line tu jadi. Kadang-kadang tu lekat sorong lagi. Tak apalah. Sabar. Yang mana bersama dengan kita pada peringkat awal ni banyak dah lebih kurang 900 orang lebih ni, setengah jam lebih kurang kita mulai buat majlis setengah jam. Tak apalah. Mana-mana yang bersama dengan kita, mana belum lagi kongsi melalui share, pakak-pakak kita share. Semoga-moga dapat manfaat Ramai ni daripada serata-rata tempat, daripada Danuk pun bersama dengan kita, Johor pun ada ni. Alhamdulillah saudara kita daripada serata-rata tempat ni. Daripada Rosak. Alhamdulillah. Ada tanya kata apa ni sampai level. Alhamdulillah. Tu mana kata sihat walafiat tu daripada Kapoor pun bersama dengan kita ni. Mana kata daripada serata-rata tempat, daripada Thailand kita dan sebelah Malaysia saudara kita pun bersama dengan kita malam ni, iaitu yang diberi kupas oleh Tok Email kita saat ni banyak pengertian, banyaklah kita boleh ambil makna-makna kesabaran. Di antara yang Tok Email sebut yang kita berasa sakut hati, sabar dan syukur ini adalah dua sayap bagi kita orang beriman. Sabar dan syukur. Kalau ada sabar saja, syukur tak ada saja juga, nak tubai tak boleh. Main syukur semata sabar penguh ni tak ada sabar menguh mata. Main duduk rumah pinggir sepak saji tak boleh juga satu. Menyebabkan orang panggil kata tak terbaik. Lalu tu dua-dua ni berhajat. Cumanya malam ni kita akan bahas tentang dengan sabar tu lebih kuat sikit. InsyaAllah lagi akan datang kita akan bahas tentang dengan syukur. Mana kata sabar Tok Email kita sebut saat ni banyak sangat kehebatan dan kelebihan dia. Antaranya ialah kita kena ambil perkara ni ada dalam hidup kita. Tak kira lah waktu mana kita diuji oleh Allah. Allah Ta'ala uji semata kita kerana kita tak terlepas. Malah mana ayat Allah Ta'ala yang kita baca semalam, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Dia kata aku beriman, sedangkan dia tidak diuji oleh Allah. Tak boleh. Kita bila kata beriman mesti tak terlepas daripada ujian. Kena ada ujian sikit sebanyak tu. Itu ala kulli hal, atas hal masing-masing. Ada orang diuji sikit, tapi semua ni diuji belakang. Kita kadang-kadang kita nampak dia tu seni pada kita dah. Yalah pada pandangan ni di segi ni dia seni, di segi lain dia susah. Kita nampak ada mutu, ada kereta rumah besar. Di segi tu seni lah, tapi di segi lain anak lah sakit kepala dengan anak, sakit kepala dengan jiran, sakit kepala dengan adik-beradik, bak saka tak selesai lagi. Mana diuji di segi tu. Orang ni kita kata dia ni dah katakanlah hidup dia ni kita kata susah lah. Pak susah hidup dia, mana cari makan kerja payah. Tapi Allah Ta'ala beri kesenangan di segi lain. Hati seni, tak ada masalah orang. Maknanya kita ni masalah atas masing-masing. Jangan kita pandai sebelah. Pandai kata ada mutu, ada kereta harta banyak, kita kira kata dia orang seni. Dia ni orang mana kata hidup mewah, orang tak ada susah payah. Tak, ya ada susah payah berlaku. Mengikut atas keadaan orang masing-masing deh. Lalu tu tidak melewatkan masa, kita berjemput pula Bapa Nuk supaya Bapa Nuk kita beri syarahan terkait dengan bab kesabaran. Apa yang Bapa Nuk kita nak bersampai kepada saudara mara kita muslimin muslimat, penonton-penonton, dipersilakan Bapa Nuk kita dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara dah? Dengar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. آخر كلامنا Jadi Alhamdulillah, pertama sekali ucap syukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, hadrat Ilahi. Terima kasih kepada Ayah Mai, Tuan Imam Hakim yang bersama pada malam yang berhutang bertuah ini. Sebenarnya saya dalam keuzuran lagi. Lepas tu tak lupa ucap terima kasih kepada penonton-penonton semua, saudara-saudara semua. Seluruh negeri lah kita kata, sampai ke Malaysia, ke Indonesia, dan juga kawan-kawan saya yang belajar di Mesir, di Jordan dan merantau-rantau lagi. Ya hatta ucap doa, ucap selamat. ขอขอบคุณที่ท่านส่งความห่วงใยพร้อมดุอาเข้ามานะ sama ada dalam chat, sama ada saya ucap terima kasih melalui story ataupun tak ada nak sebut, dah sahabat lama sangat. Sebenarnya kalau kira betul-betul tu saya uzur sekitar lebih kurang 13 jam. Sekitar tak berasa lidah, tak bahasa, suara berubah, mata berubah, air muka berubah, semua tu sekelip mata. Tapi mungkin boleh jadi dengan doa saudara, doa para guru, doa baba-baba semua, doa para ustaz, doa untuk pakai pelajar-pelajar hafiz, serta anak-anak yatim yang saya cara di Kabar tu, mungkin boleh jadi berkat kalau dengan ramai-ramai Allah hapus penyakit tubik dengan sekelip mata. Selepas pada tu, rasa mulai kelip mari, bahu mulai kelip mari, maka demam mulai sembuh, tapi suara parah-parah sikit lagi, ada sikit lagi. Maka mengikut kajian doktor yang disewa di klinik setempat, lepas juga orang pejabat rengit setempat, dua-dua tempat ni pun jadi lop, tidak ada penyakit. Dan kajian baru kata saya ni khairat tamadah, dah dengan udara hujan panas memanglah dah lebih kurang. Maka malam ni juga saya daripada tutup kawasan orang kat jangwat, orang katuk kapung, katuk rumah tak boleh lakukan ceramah di padang besar-besar. Saya tak pernah pergi sosial walaupun satu kali dengan rupa ceramah ataupun rupa musakarah online. Sebenarnya hak saya dulu lagi dah tak ada, chance sendiri tak ada, kepada oyak semua, live sendiri tak ada. Ning oleh kerana ayah menjemput tadi, kena belajar dulu. Nak buat nak masuk ke tak nak pandai, dia kena pakai orang tolong. Tapi tak apalah, oleh kerana itu sebagai ilmu pengajian untuk kita. Jadi ayah mai kita ni daripada besar wilayah Segara, saya daripada Bangurunak wilayah Nara, Imam Hakim daripada Telubeng wilayah Patani. Tiga-tiga kita bersama, tiga-tiga kita daripada tiga wilayah berlainan, tiga daerah berlainan, tapi semalam ni kita dapat boleh berkongsi untuk bagi manfaat pada diri sendiri, bagi manfaat kepada penonton-penonton sama ada dalam negeri, Thailand ataupun merantau-rantau di Malaysia tanpa rata-rata oleh kerana sosial. Dan juga tajuk ataupun maudhu' yang dipekecek oleh Ayah Mai tadi, juga Imam Hakim, dia kata berkenaan dengan sifat sabar.
Tahap pertama sekali kita kena bincang. So, boro 3 huruf satu kalimah gapo dia. Kalau orang saya kata utun, utklan, to sing, tuk, siapa sing. Tuk sing, tuk yang, tiap perkara, tiap benda yang nak mengkhianati keimanan kita, yang nak mengkhianati harta benda kita, nak mengkhianati kesejahteraan kita, semua itu gangguan daripada luar, mesti dan pasti berkata ulama sebut dalam kitab Penawar bagi hati, digelar kata fardu in tiap-tiap mukallaf untuk sabar atas benda nak buat taat perintah Allah Ta'ala yang wajib dan juga meninggalkan perintah Allah larang yang haram. Itu digelarkan sebagai wajib ketaatan kita. Wajib kesabaran kita. Klik kepada asal kelima huruf sok mula-mula. Iaitu kita berulama pasal kita kata digelar kata sifat. Apabila orang kampung sebut kata sobar lah, sobar. Kita kena takrif kelima itu kata sok tu sifat. Sobar, gapo sifat sobar, iaitu kita kena hurai, kena takrif dalam hati kita, kena tafsir tu baik, kena perlah, kena pelak, kena pecah buku. Di antara kata sifat-sifat satu perkara yang kena kena menahankan daripada perkara yang nak laku khianat diri kita, menahan dengan sobar. Kebanyakan orang duk mengajar sobar, duk atas kursi beledu, duk dalam air, duk bawah kipas, duduk dalam masjid. Dia boleh bila kata sobarlah apabila berlaku. Dia boleh kata sobarlah apabila berlaku. Dia boleh lagi kata sobarlah benda tak molek. Tetapi apabila lagi berlaku patibat, hak tu tersedia hak mengaji tu, hak mengajar tu. Maka anak murid dalam masjid pun pakak hanggup belaka menggodok tadah kitab bawah kipas dan bawah pelita, udara kuning, udara seni, tak temu dengan hujan, tak temu dengan panas. Oh, memang sobar bagus. Memang sobar baik. Memang sobar mulia. Tetapi apabila lagi berlaku di tempat buka puasa, nasi sikit orang ramai, air sikit orang banyak. Nak kata masa tu hak kita duk hurai atas masjid kata sobar, situ tempat nak guna. Situ sebagai tempat patibat. Situ sebagai tempat yang kena pakai dah. Kadang-kadang kita royak tu. Kita duk mengajar kat atas weci duk ceramah kat atas panggung orang ratus-ratus. Orang ribu-ribu dengar. Kata Allah Ta'ala akan uji satu-satu manusia dengan berlainnya rupa. Orang kaya diuji dengan rupa kaya dia. Orang miskin diuji dengan rupa miskin dia. Tok guru diuji dengan ilmu dia. Anak murid mengajar diuji dengan tok pakai dia. Orang menega uji cara menega. Orang kebun uji cara kebun. Orang berkasih rumah tangga uji cara berkasih rumah tangga. Memang ujian tu yang mari berlainnya rupa, berlainnya cara. Supaya kita buat banding kata Allah Ta'ala kepada makhluk dia di atas dunia. Satu cara Allah Ta'ala dengan rupa hujan daripada langit turun mari berat, tak ada siapa sore pun yang mampu untuk nak bila butir. Satu cara lagi Allah Ta'ala kepada rupa aimbang. Bangun pagi lepas subuh tu ada di atas dalam kayu, ada di atas rupuk, ada di atas perabung. Kalau mutu kita tak tengah padai tak ada sipir masuk teduh pagi esok pelana jadi basah. Tu bukan kucing-kucing tu aimbang. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak air mari dengan melalui cara, melalui sungai-sungai, melalui laut-laut teh, melalui batai-batai kayu, berbagai rupa cara Allah Ta'ala tak air kepada alam dunia. Demikian juga Allah hantar ke ujian pada hamba dia Allah Rabbi wa Rabbukum berlain rupa. Kadang-kadang kita tak kenal kata ujian ni. Kita berasa kata ya Allah dah. Kita buat kereta jauh-jauh main dah. Panas tak kereta kelak. Atas batas nyata depan kita 100 mik ke 50 mik. Nampak supaya rupa air. Tapi bagi siapa bukan air kali. Kepanasan matahari jadi aina. Kita pihak kata ya Allah dah ni. Dah bukan sebagai perhiasan tipu daya belaka. Untuk apa? Untuk nak test, nak simpen, nak kesok keimanan kita. Kata setara mana kita dengan agama, setara mana kita dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kita orang berakhir kecek, duk mengajar orang dengar. Allah uji lebih pada orang tak kecek, tak mengajar orang lagi. Kadang-kadang kita rasa kena. Tapi tak, tipu setan petai lagi dah. Kadang-kadang kita tu baru tu baik pada berisak Toyota. Rokok 4 liter pai merah.
Kereta tak ada sayap jabel lagi. Tak ingat. Dah. Tengah-tengah dia jangok lagi kereta. Pai merah lagi. Lalu kut depan barisak air susu. Allah, jangok weh air susu. Dah. Highlander orang baru. Spekat orang baru. Oh, nampak steering comel, nampak minyak perayak, nampak buku senar jadi, muka murah, sore murah, harga murah. Tapi saya ambil Toyota dah nak buat kena lagi dah. Dah berasa dia nak milik Isuzu ingat lagi. Ini nak royak kata kesobagian kita setara mana. Sedekah Toyota baru naik itu, dia pun tak habis lagi. Panik merah nyala lagi. Allah uji. Barisak uji mari. Lepas Isuzu, lalu depan barisak Mitsubishi. Oh, nampak pula Mitsubishi kereta lah weh, comel lah, minyak perayak lah. Kadang-kadang kisi lemuk lah, rabuk Fifa automatik semua. Dah. Nak gapo masuk di kereta sangkan dengan mulut belakang tak nak pakai tangan pecek. Goyak hello Mitsubishi. Kita pasal. Kan je buka Kadang-kadang lalu depan barisak MG. Di antara nak ayat tadi ialah sifat manusia. Apabila berlaku satu-satu perkara mari, kita kena kata ini sifat. So, huruf sa pertama kita kena bila kata ini sifat. Gapo sifat? Benda yang kita kena buat, benda yang kita kena amal. So, bo. Bo yang kedua, gapo? Benarkan takdir daripada Allah Ta'ala. Sama ada takdir qada baik ataupun qada jahat yang kita duk ngapa masa-masa budak-budak dulu. Wajib percaya dengan qada dan qadar. Ini milik kita, ini rezeki kita, itu milik demo, itu tanah kubur, itu tempat hidup, itu tempat beranak, itu raksi tunggu. Kita kena serah kelik kepada ilahi, serah kelik kepada Allah. Kata kita disebut hamba sekadar usaha dan doa. Najah jaya itu kerja Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya makar-makar, rancang-rancang, rekan-rekan yang Allah Ta'ala buat tu lebih indah, lebih baik daripada rekan kita. Kena perbenarkan. Katalah orang main maki hamung depan rumah tangga kita. Orang main tuduh kata kita. Orang main bagi perkataan bukan-bukan kita kena benar. Kena yakin bahawasanya ini Allah Ta'ala hatta. Zohiriyah nampak kata mulut dia duk kata, Zohiriyah nampak kata tangan dia duk tunjuk, tapi hakikat sebenar Allah dah uji aku. Hatta hamba dia, hatta umat Nabi melalui kekek dia, bagi tuduh pelbagai rupa-rupa yang kata kita. Dua. Nak banyak masa tak boleh. Ni 44 minit. Nak masuk pukul 10 dah. Nak masuk pukul 9.30 dah. Dia kecek aja di hak ni lalu. Lama tak kecek dulu kali. Tak apa. Bonuk tak apa. Yang ketiga, sabara, iaitu renungkan. Allah Ta'ala buat tiap-tiap makhluk dia bersama dalam kepala ialah otak. Tetapi beza Allah Ta'ala buat manusia dengan makhluk lain, bersama otak manusia ada akar fikiran. Ada kuamkik. Untuk itu manusia, untuk hamba Allah bermikir. Renungkan, fikir dulu. Tiap-tiap perkara tepuh mari tu, pertama kena kata ini sifat yang kita kena guna. Bo, kena benarkan kata ini Allah Ta'ala hantar mari. Roh, kena renungkan, fikir. Kata rupa ni nak pergi kot mana? Nak selamat ataupun bahaya? Nak binasa ataupun najah? Kena guna otak fikir mulai. Tua kata jangan gaduh apa-apa. Ya, kalau jangan gaduh. Nak jeluh dah gaduh. Nak bahaya dah gaduh. Nak gapo apa sekalipun, jangan gaduh. Hatta siapa benda kita nampak molek sekalipun, nampak kata, kita katalah perbandingan dunia sosial ini banyak orang kasih. Orang muda-muda, mudi-mudi. Kalau mahal balarah nampak payah-payah tu selalu tu ini. Rupa banyak orang kasih kita kata. Kuang rak situ, kuang rak sini. Kita payah kata, dalam kasih kita tu manis. Dalam kasih kita tu madu. Dalam kasih kita tu bunga. Dalam kasih kita tu penawar. Tapi di sebalik itu kita payah kata, racun juga bersama dalam penawar. Duri juga bersama dalam bunga. Dan juga bisa madu tu pun bersama dalam niseria juga kadang-kadang. Ini kita kena yakin. Supaya steering kereta baru kita bawa tu. Kita kemah, kita mancai, kita gigak derah, kita gigak sedap. Bahawasanya tak apa, berik dah.
Tapi di sebaliknya kita kena faham kata, berat kereta yang duduk kaki kita tu juga akan boleh kita guling kereta dengan sekelip mata. Sebab tu orang cidik, orang pandai, dia kasih dengan beringat. Orang cidik, orang pandai, dia buat kereta dengan selamat. Sebab tu, tiap-tiap kalau ikut. Kadang-kadang kayu hebat megah. Kecek pe bukan lepas kepada orang tamadah. Kadang-kadang toke tu, bayar gaji nak koli dengan lepas. Dia megah. Tidak ada kesobar dia kata, aku wala kayu, wala lebih kot, aku kena ada sifat tawaduk. Aku kena rendah diri sebab ini benar harta Allah beri. Sungguh aku usaha apa? Banyak orang usaha tak jaya tapi kita usaha jaya sebab Allah Ta'ala beri kita. Setengah-setengah bayar gaji lepas. Tidak ada kesabaran. Kadang-kadang kita tu hebat. Kadang-kadang kita tu megah. Banyak ilmu pengajian. Paling jebeh kanan, paling jeling kiri. Tidak ada kesabaran dalam ilmu kita bahawasanya dia mulai sungguh mereka tak mengaji, sungguh mereka tak erti ilmu agama. Tapi di sebalik gapo kita tak tahu kata hati mereka tu ada kebaikan gapo dengan Allah. Ini kena sabar tiap-tiap kali. Kebanyak kesabar. Sebab tu lebih-lebih lagi dengan dunia sosial ni bagi orang muda-muda. Gunalah kesabaran biar banyak. Gapo mulut kita nak lajak kata kepada satu-satu orang tiap-tiap patah. Tiap-tiap kelimah nak baik, kita renung dulu. Kita kenal dulu kata ini sifat. Kita mikir dulu. Perbenarkan dulu kekek kita ni baik atau jahat. Renungkan dulu, fikir dulu. So, boro satu kalimah 3 huruf. Saya kata otton, otplan haiteng tisu. Sobar berapa? Dia sobar dah 9 kali. Kali 10. Tak nak sobar dah aku. Lama dah sobar. Tak nak dah. Ya hak lama tu lah kena tak hak lama tu lah kena sobar. Jangan sama sekali mengkhianati sobar kita 9 kali lepas mari dengan sekali yang kita tak mampu nak sobar. Sebab itulah kesabaran penting dia. Sobar dalam rumah tangga. Bagi orang ada isteri, bagi orang ada anak, bagi orang ada bini, orang ada keluarga. Satu ujian untuk dia pula. Kadang-kadang bini dia kecek pe tak sedap lingo untuk lelaki dia. Kadang-kadang bini dia masak tak kena ngalat lidah untuk lelaki. Sebuah lagu kepuyu tak ime. Yang main dulu Ya. Untuk lelaki beli kepuyu. Lepas tu bini singgir dia nak makan gula. Gege. Gemah habis makuk bini. Hot tina kata, siapa dia gak tak malu, hati mana nak teh. Dia kata, kisah kepuyu kena, tok lelaki tidak ada kesabaran. Kesalahnya beli ikan puyu, kita gula dia nak makan singgih. Siapa dia gak tak malu. Suara serak ni. Kalau tak serak sedap lagi. Sebab tu kesabaran dalam rumah tangga memang kena ada kesabaran. Lebih pada duit, lebih pada harta benda, lebih pada kekayaan, lebih pada rupa jangak, kena guna kesabaran. Suami kena sabar terhadap isteri. Isteri kena sabar terhadap suami. Gapo berlaku dalam rumah tangga, kita muzakarah. Ngadak Allah Ta'ala lepas jadah, royak tu. Sama ada tu lelaki kata, berasa nak bini seorang lagi. Bini nak alis sekali pun kena sabar. Tahu apa? Bini royak ke bank, dah. Hari ni tengah hari ni kita nak buat dua perkara tak boleh dah. Moga duit kurang dah. Kena rebus telur cucah budu dah. Tak apa, tak boleh makan pun kita sabar. Balik tu lelaki kena peheh hati bini. Ini kesabaran. Bagi orang tak bini, dia sabar cara dia. Uji dia tangga dia. Dah, nampak tina tu jangok, nampak perempuan ni comel, nampak situ bagus, nampak sini jadi. Jadi kesabaran dia kena ada hak kesabaran. Bagi orang bini dah kadang-kadang ada dah bini di rumah. Duk nampak bujek kedai sontang tu jangok, kadang-kadang nampak budak woko tu comel, bibir mulut merah lah, mata jangok lah, bulu kening lebak dah. Dia pisah nak mengeceh hak tak halah sangat lagi. Apabila benda ni mari ni, kita kena guna kesabaran. Jangan. Ini ujian. Ini untuk nak khianat keimanan kita. Sebab jalan ni untuk nak hadap syurga tu, Allah. Kesabaran dia berkakah. Seperti ayah sebut ni. Maka Mahmudah sifat-sifat terpuji tu. Maka yang terpuji tu. Kelah terpuji tu. Memang dia kena ketak sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya kita kata,
anak kasut comel-comel awak belarak menikah. Anak kasut comel-comel awak ngat maga. Atas anak kasut orang tak gitak tahi lembu. Ayah man. Atas anak kasut orang tak gitak dalam kayu hebu-hebu orang tak gitak. Orang tak gapo? Orang tak berong-merak hak buat dengan kain bulu. Tak benar comel. Orang letak duit belanja atas anak kasut. Letak cincin temaga atas anak kasut. Letak itai belia atas anak kasut. Letak nasi manis atas anak kasut. Tak raga buah kayu. Sebab tu, maqam mahmudah, maqam terpuji ni memang kena letak sifat terpuji. Di antara salah satu sobat, ikut kamu gapo. Kadang-kadang orang berita duit kita terlajak lama dah. Ayah man. Dah, lani musim ekonomi tak agak. Hotel 2-3 kok membakit buka, percerah tangga habis adik-beradik. Punah habis sains sahabat. Silap janji, demo pun tak ada nak rena, demo cari cekak, demo tak ada. Kita tu hotel kena sobar mengadu, ya Allah, aku tak ada duit cekak, ya Allah. Tapi mereka tak ada duit lagi, ya Allah. Aku boleh makan lagi hidup, ya Allah. Mereka bergetar gadar dah, ya Allah. Mereka bergetar selera dah. Sobar. Tak boleh bayar lagi pun. Lepas janji pun kita tut masa gitu dia lagi. Kalau dijalan sengak-sengak Allah kelebihan. Innallaha ma'as sabirin. Di antara salah kata, aku Allah sendiri tu. Bersama, ma'as sabirin, bersama dengan Allah sabar. Tak rugi. Kita berasa kata tak apalah, kita Allah pada masyarakat. Dia mengata kena tak apalah kita. Kita berasa hina, berasa perih, berasa jatuh. Duk kita, dia mengata kita kata pelik. Tu kena dengan nafsu kita tu. Dia memuih kita muih pelik. Tu kena kanak kita tu. Tapi tak, dia mengata kita, Alhamdulillah, ya Allah. Mudah uji ku ni, ya Allah. Aku doalah padamu, ya Allah. Jangan uji ku teruk-teruk. Jangan uji ku kuat-kuat. Kerana keimananku ni lemah sangat, ya Allah. Angkat uji aku boleh, ya Allah. Angkat tolongkanlah aku. Lakah uji ya kamu, lepas, ya Allah. Uji banyak mana pun tak apa. Tapi bersama uji yang engkau bersamalah kami, ya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. 3 huruf, 1 sifat. Di antara apa lagi? Orang ada bini tak ada anak. 1 uji ye. Sobar tangga dia, sobar dengan bini. Ada anak pula dah, Allah, kekek anak kecil, kekek anak berak, kekek anak teriak, kekek anak demam, kekek anak sekak perut. Kesabaran dia pula kena bertambah, naik limit, naik redap akak kesabaran dia. Contoh kesabaran ni banyak kalau dipadu orang lelaki dengan perempuan, orang betina lah yang lebih tinggi, lebih banyak sifat sabar. Contoh mana? Dalil di mana? Mengandung. Mengandung saja tu 9 bulan. Kadang-kadang makan ni anak dalam perut tu. Melalui tali-tali pusat. Makan ni daripada zat-zat hak mak dia makan. 9 bulan nak tidur menerak tak boleh. Nak menetel kadang-kadang menyangut tak tubik, kena mengiring perut, kena jaga. Patut Allah perut macam-macam. Saya berasa nak makan tu, saya berasa nak makan ni. Sabar dia 9 bulan tu bukan benda yang haluh-haluh, bukan benda mudah-mudah tu imej tu. Siapa bulan cukup janji nak beranak pula, Allah, beranak tu weh, habis-habis betina. Habis-habis betina. Orang betina peheh kesusahan beranak, orang jatuh tak akan peheh sampai kiamat. Tak peheh dah. Tak peheh sampai bila. Hurai setara mana pun, dia tak akan pehel setara mana perasaan susah untuk orang beranak. Supaya setara mana? Orang jatuh tak pehel perasaan orang tina beranak, supaya orang tina tak pehel masalah perasaan tu lelaki nak bini tambah. Tak pehel sampai bila-bila masa. Moga yang sifat lain dah. Jatuh tu tina. Tak isi tak, Kalau tina tak pehel dah kata tu lelaki dia tu nak bini buat apa 2, 3. Kalau ada dosa pun padan dah. Tok laki dia ya Allah segitu, Allah segini bini gua ya Allah se. Dia tak pahal. Dia kuat suku-suku dah. Supaya tina duk hurai tok laki Allah abang beranak ni sakit lah, susah lah beranak lah, payah lah beranak. Dia hari dia tak pahal. Hakikat beranak sungguh dia tak pahal. Kesabaran lah orang tina tak. Beranak sudah duk tah dapur pula dukung anak pula mengasuh anak pula, salah Allah ketuk laki star. Ambil lah abang nak makan nasi star. Tak ada 15 minit. Tahu dah ke? Dengar anak mereka basah ni. Anak kecil ni, anak teriak ni. Kosek kadang-kadang gue nak teriak, mak makan nasi dia sudah. Mak minum air berjalan. Kesabaran kalau padu dengan orang jatuh, memang orang betina lebih tinggi. Nak pergi padu tak?
Allah hari ni kewe tak berjumpa, tak berdepak, tak berlaku masalah, tak apa 100 patah kecek sobar pun kecek boleh. Engkau terkecek dengan sedap. Ni supaya main duk berkipas. Di rumah Yaman. Saya duk rumah saya le bilik wakifah. Tak mesti dak tak spot rumah dia. Kecek kena tak apa sobar. Tapi bok kali ke berlaku celah-celah ni gapo gada-gada. Kadang-kadang nek lekat tu pun. Oh, genuh tak jadi lacai dah. Nak pergi depan tibak sobat tu susah dah. Sebab tu seru kesimpulan sebagai rang pertama, gapo sekali sekala datang mai kepada kita, pertama kita kena guna sifat. Yang kedua, kena perbenarkan kata ini takdir pada Allah Ta'ala. Tuhan dah tanah beribu tahun belum pada kita beranak lagi dah. Di luhul mahfuz Tuhan tanah siap dah. Kata rezeki dia ni, air dia ni, makan berapa teh, beras dia makan berapa guni, nasi dia makan banyak mana, umur dia berapa puluh tahun, tanah kubur dia mana, beranak dia mana, di antaranya lagi, isteri dia tanah apa, raksi temui dia, bini dia, hak mana tanah siap dah. Walau kita kacau nak kasih sampai ke teriak bekak mata-mata sekalipun, duk kasih, duk cinta, duk rindu, duk nak dia tu. Tapi Tuhan Ta'ala kata, ini bukan hakmu. Walau 1000 kali kita kacau sekalipun, memang cerak tak bukan hak kita. Dia hak kita sekalipun, duk atas langit sekali. Dia akan jatuh turun depan tangga kita, duk patak laut sekali, dia akan guling, akan melayang naik sampai di depan lutut kita. Cerak hak ni takdir pada Allah Ta'ala. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Ini takdir pada Allah Ta'ala. Tak akan jatuh, tak akan gerak sesuatu zarah. Walaupun dah kayu nak jatuh turun atas bumi, walau air hujan turun setitik atas dunia, walau nak mati sekor kumis sekalipun, jika tak izin daripada Allah, cerak benda tu tak akan berlaku. Kita duk bimbing lah, siap dah lah, boleh ke demo dah lah hak kita. Siap dah lah, jadi hak demo dak, dia hak demo tetap hak demo, dia hak kita tetap hak kita. Kena hakul yakin musafah. Ro, so, boro, ro renungkanlah fikir. 3 huruf satu kelimah ni, untuk satu sifat, dah, kiat-kiat mukallah kita, kena ada. Ini sebagai round yang pertama, insyaAllah kalau ada masa, tak ada di tengah malam tak terlewat tek, tak akan sambung pula pada round yang kedua insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Nu yang bagi syarah berkaitan dengan sabar. Alhamdulillah saudara-saudari penonton-penonton muslimi muslimat yang bersama dengan kita lebih kurang 1000 dah ni. Istimewa malam ni. Hamba ni saya ada buat live malam-malam tak sampai 1000. Paling-paling terik 900, 700. Kadang-kadang kelipar je lah. Sampai 800, 900. Jangan buat kelipar. Jangan buat orang tak ada orang nak buat apa bersama dalam majlis. Alhamdulillah malam ni kita bersama dengan Bapak Nu, dengan Tok Imeh ni. Orang bersama dengan kita sampai 1000 saat ni. Alhamdulillah. Jadi Bapak Nu beriulah saya bagi pengajar kupaskan huruf-huruf rumus daripada sabar saat ni boleh kita ambil pengertian yang begitu banyak. Cuma ada wasa tertarik ya saat ni berkaitan dengan lagu Ikan Puyuh. Nama tak dengar lagu Ikan Puyuh. Alhamdulillah kita boleh dengar pada lagu Ikan Puyuh deh. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari yang duduk di rumah penonton-penonton, alhamdulillah kita boleh ambil pengajaran banyak tentang kesabaran yang Bapa Nu kita sebut saat ni. Terutama sekali bagi kaum wanita deh. Allahu Rabbi. Berarti begitulah. Sungguh Bapa Nu royak ni kalau lah kita nak tanding kesabaran dia, tetap bak cara anak lah. Di segi tu. Di segi bak anak ni, bak mengandung. Tak gitu. Oh Allah gitu. Kalau Tuhan ni buat suruh gila tahun ni orang Tino beranak. Tahun dapat kita berusaha berkali pecah kan. Masa sebulan tu rumah dah beruk. Bila dia tu Tuhan pilih kena hikmah dia tau. Tak tu. Hari dah royak Tuhan tak kata orang Tino ni kesabaran dia tinggi. Habis itulah anak-anak ni diharap kepada kaum wanita yang mengandung dia. Tengok susah tu. Duduk dah ada 2 bulan. Halah Allah nyemutah lah weh. Untuk wek. Halah tak boleh bau ke apa. Tak gitu. Tahu belakang. Ada belakang ni. 2 bulan bulan-bulan tak boleh bau ke apa. Bau dapur pun tak boleh. Sampai ke bau abai ya pun tak boleh. Tidur malam-malam tidur jauh ke abai. Kena. Bau tak boleh bau abai ni. Jadi nak mutah. Walah haduk lama kening. Apa aku yang mengandung. Apa nak bau tak boleh.
Tak gitu, siapa nak mutah nak. Tapi so ya orang Tino, walaupun lah mana pun tak apa. Hola lah mana pun ya tak mutah. Bang ke apa? Bang duit. Cucu hola 500, hola 1000, ya siung. Hebat gitu. No, ya. Tak mutah sikit apa? Tu orang Tino. Hilak sama, orang Tino hilak sama. Tapi kita nak sebut kesabaran dia daripada mengadung anak sebulan hingga sampai 9 bulan hingga sampai beranak. Siapa aku boleh anak ni tidur malam-malam aku 1 ke 2 anak nak kucing anak berak kita adik ayah ni walah bunyi dah anak tiak ke 2 buat tak bunyi badak gitu ah kata ya kuih kaki mak dia mak dia kata walah mak ni betul nak boleh nyerah anak datang malam dah ulik ayah petai dah itu. Nah, pukul 1 ke 2 anak teriak, mak pula bangun ini nak ayat kesabaran bagi kaum wanita. Lelaki pun ada juga kesabaran ya di sudut lain. Di sudut lain. Bukan bapa nuk sebut saat ni banyak berkaitan dengan kaum wanita yang kesabaran dia tinggi. Kalau kita tengok ada segi sejarah dulu kalau kaitan dengan wanita ni banyak tu kesabaran dia tinggi. Antaranya kita dengar apa ni kisah Siti Khadijah. Kalau lah zaman Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ibrahim kita daripada pasir dengan Nabi Ismail kata. Itu wanita ni. Kaum wanita belakang kesabaran dia begitu tinggi. Hebat benar. Alhamdulillah saudara-saudari muslimat. Baba nuk kita terlucu saat ini. Kemungkinan ada masalah lagi yang masuk mula dah. Jadi kita bersama dengan Tok Imeh kita dulu ni. Mana masuk dalam round yang kedua Tok Imeh. Tok Imeh bunyi kedak suara kita ni weh. Dengar bunyi. Bunyi atau molek dah. Jadi masuk round yang kedua kita nak beri Tok Imeh beri ulasan pula dah pada round yang kedua berkaitan dengan sabar lah pasal malam ni kita nak cara buat sabar supaya kita boleh baik banyak sudut banyak segi. Tok Imeh nampak di segi ni babo nuk sat ni dia bagi di segi tu. Dah dipersilakan Tok Imeh hubung lagi hak mana hak nak menyampaikan berkaitan dengan sabar. Dipersilakan Tok Imeh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi saya pun masuk dalam round yang kedua dan yang mana saning dan babonuk kita pun banyak yang beri perkupasan dan juga penjelasan dan beri nampak gambaran lagi ada dengan ikan puyu lah, ada dengan cerita keluarga lah, nampak kerana perkara ni tak dapat tidak dalam keluarga ni kalau tidak betul-betul kita punya sifat sabar maka boleh bini sungguh lah. Boleh bini sungguh lah, boleh akut sungguh. Tapi lain tu satu sore pun tu kita kena pakat-pakat faham dan juga kalau lah orang betina betul-betul dia faham ayah dia boleh sabar. Kalau nak 2 3 4 pun tak ada apa, dia kena faham. Dia bapa kita kena faham sungguh. Dan di rumah kena bergerti dan kita faham sungguh apakah makna sabar. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu saya masuk dalam round yang kedua ni. Baik di segi sikit kerana round kedua adalah round terakhir untuk muzakarah kita pada malam ni, maka saya akan buat sikit spoiler pada kita yang mana kita ambil daripada kata-kata ulama dan juga ulama-ulama kita dah kecek ya masalahnya dia kata golongan manusia ni dan manusia kita ni apabila kita menghadapi setiap musibah setiap bala ni ataupun setiap cubaan ni dalam hidup dunia hidup kita di atas dunia ni maka ia terbit 4 golongan. Setiap manusia kita ni setiap orang apabila ia menimpa masalah Allah Taala uji dia. Allah Taala hantar musibah kepada dia, bala kepada dia ni apabila dia menghadapi masalah maka ia akan terbit 4 golongan ni. Kita masuk dalam golongan mana? Dalam 4 golongan ni apabila Allah Ta'ala tipu bala di atas kita ni, kita masuk dalam golongan mana? 4 daripada 4 perkara ni. Iaitu golongan pertama ialah golongan orang yang lemah. Orang yang lemah. Maknanya apabila orang ni dia kena musibah, maka dia gelisah lah. Dan setiap keadaan dia duduk lah, dia semua saat ni tu, dia mengadu hadiah tu lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Apabila dia tipu satu musibah, satu bala, dia tak ada menghadap diri dia saat ni kepada Allah.
Dia dok mengadu dia dok cerita kepada lain pada Allah, pada manusia, pada sain dia, pada orang suku Sakak. Dia jadi gelar gesah serabut lah, jadi panggil, dia tak terima di atas apa ni takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah panggil apabila dia tipu musibah, selalu dia post le Facebook lah, kadang-kadang orang ni. Kita kena perhati ya. Kadang-kadang orang apabila ada masalah, dia tak menahankan diri dia, dia duduk mengayuh dia kepada Facebook. Orang seluruh dalam Facebook pakai duk share cerita dia royak gitu gini, kata ke orang tu gitu gini. Mana orang ni orang yang dia tidak mengadu kepada Allah, tapi sebalik dia mengadu lain pada Allah. Pada manusia lah, pada sain dia lah, pada guru dia lah. Lebih-lebih lagi dalam Facebook ni, Allah waliyazabillah. Duk cerita kadang-kadang suami dia sekalipun dia masuk juga dalam. Ni yang kita takut. Ulama kata orang ni ialah orang yang paling lemah iman dia. Ni golongan pertama. Pakai tengok lagi. Jadi 4 golongan ni ayah, kita ni masuk le golongan mana? Golongan pertama ialah orang lemah. Iaitu orang lemah iman. Apabila Allah Taala tipu penyakit di atas dia, maka dia gelar gesah, dia cerita dia tu lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah orang yang bersabar di atas musibah. Apabila dia tipu satu musibah, satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia saat itu sabar dan dia menahankan diri dia saat itu daripada berlaku perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia tipu musibah, dia boleh menahankan diri dia daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada barang-barang yang Allah Taala Allah Taala marah, Allah Taala perkara yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh sabar, boleh menahankan diri dia situ. Dia break diri dia. Maya dia sabar. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang tiga ialah orang redha. Golongan yang tiga ialah orang yang redha. Mana orang redha lagu mana? Apa saja takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia terima. Dia redha. Kerana semua ujian, semua perkara yang berlaku di atas dia saat ini itu ialah takdir daripada Allah. Apabila dia saat itu tahu kata semua saat itu Allah Ta'ala takdir atau siap lakukan dah, maka dia redha di atas tu. Maka martabat yang keredha ni tinggi sikit pada sabar. Sabar saat ni, dia menahankan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dia sabar situ. Dia mana dia tahan situ. Dia tak dapat tahap redha lagi. Adapun golongan yang tiga ialah orang yang redha. Orang yang redha di atas semua apa saja yang Allah Ta'ala uji dia, yang Allah Ta'ala menimpa di atas dia, maka dia redha. Dia redha. Semua saat itu. Jadi dia buka dada, dia panggil, dia menyedarkan bahawasanya semua saat itu terjadi di atas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seolah yang ini, dia tak ada merasa kata dia saat itu dapat bala ataupun ujian. Tak biasa saja. Karena semua saya Allah. Senang. Orang duk ni martabat yang ketiga. Lepas tu kita duk mana? Kita duk, kita berlaku pak, kita tak ada sabar. Pakai selalu dah kita jadi wai-wai selalu dah hidup, tak tahu lagi hidup supah, hidup maki. Ni orang yang paling lemah sekali iman. Satu. Yang kedua, orang yang sabar. Apabila berlaku ujian, dia sabar. Dia menahankan diri dia daripada melaku-laku perkara maksiat, perkara-perkara baru yang dilarang oleh Allah. Dan yang tiga, orang ialah orang yang redha. Semua saat ni kejadian ialah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga. Kamadre golongan yang keempat ni ialah orang yang bersyukur di atas musibah. Allah ni payah. Payah ya. Orang yang syukur di atas musibah yang berlaku. Dan kerana orang ni dia rasa syukur. Walaupun musibah, ujian saat ni tu, berkara saat ni dia tak cak lah dengan nafsu dia tu. Kerana musibah, ujian, bala saat ni tu benda-benda itu. Tapi dia bersyukur. Dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia panggil salah kata, dia ni saat ni apabila dia syukur saat ni, salah panggil dia tinggal kata ni Allah Ta'ala kasih dia. Kerana Allah Ta'ala masih sayang lagi ke dia.
Kerana Allah Ta'ala saning tu panggil merindu kepada dia. Kerana orang manusia kita saning ayah. Apabila dia kita kata kita hidup di atas dunia ni, kita kena dena cerak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas kesalahan dan kesilapan kita. Wa emo kita kena dena saning tu di atas dunia ni ataupun kita kena dena seksa di nanti akhirat. Tak gitu. Kesalahan kita, kesilapan kita saning tu pasti kita kena dena. Wa emo Allah Ta'ala nak denda di atas dunia, wa emo di atas akhirat. Tapi apabila kita kena musibah, kita kena ujian saning tu seolah panggil Allah Ta'ala nak kita khabar. Allah Ta'ala ada denda boleh-boleh dah kita. Kemungkinan kita tu lalai. Kemungkinan kita ni terlupa. Maka Allah Ta'ala turunkan ujian daripada kita supaya kita saning tu boleh khabar dan kita saning tu boleh syukur di atas apa saja yang Allah Ta'ala tipu di atas kita. Maka hok yang pak ni hok payah. Hok kita nak syukur tu, nak terima kasih itu payah, nak sapa di hati kita situ. Soalnya kata sobat tu pun sudah susah dah. Jadi nak kata pak gulungan ni kita duduk di mana? Kita duduk pertama, kalau pertama tu tak agak benar. Pertama tu Allah panggil lemah lah kita ya weh. Jadi pertama tu kita ni tak ada tempat kita tupu, melainkan kita tupu dengan sesama makhluk. Tak ada tupu kepada Allah. Tak ada langsung sila kepada Allah. Jadi apabila semua kita ni tu seolah kata kita maki pula. Tuhan ni tak ada gamak lah. Dan aku ni susah dah, sesak dah. Kacau turun lagi berkau-kau ni. Allah ni kita takut. Kadang-kadang siapa kebertak kerana kita saat ni tu tak apa nama ni tak kita terima. Semua ni ditakdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu 3-4 golongan ni lah yang kita saat ni tu duduk di tahap mana, maka kita tanya diri kita masing-masing lah. Lalu tu pada malam ni, Alhamdulillah, yang tajuk yang ayah kita buat pada malam ni supaya kita boleh muzakarah tentang masalah sobai, apa. Jadi pada hari ni tu, kita tu kena banyaklah sifat-sifat sobai, kerana di hari ni kita sudah maklum bahawasanya COVID-19 ni kita rasa dia tak akan habis mudah-mudah, dia rasa panjangnya lagi. Lalu tu apabila kalau kita tidak ada sifat kesabaran, maka kita panggil susah, kita nak hidup susah. Sebab kita tak ada tergantung dengan Allah. Sebab kita tak ada fikir kata semua saat ni ialah kejadian ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga di hari ni banyak. Di hari ni berapa? Hari ni. Saya kata hari ni. Hari ni ayah weh. Semua sudah malam. Kita susah. Duit pun tak ada. Kadang-kadang ada yang boleh 5,000. Kadang-kadang ada yang tak boleh 5,000. Kadang-kadang yang nak buat kata hukum untuk yang disemabur lagi ke syubhat gitu-gitu. Dengan setengah Tok Guru kata boleh, setengah Tok Guru kata tak boleh, mana duk gitu yang dia. Tapi semua kita sana itu tengok jalan mana hok kata boleh tu kan, kerana kerjaan nak buih tak gitu. Jadi hok nak buat, hok tak ada buat tu kan Allah. Jadi ada macam tu. Kelah gesah lah, Allah sayalah, aku tak ada buat gitu gini. Hok ni hok kita kena sabar bapak. Kita kena sabar. Kemungkinan kita tak boleh pada kali ni, Allah Ta'ala akan hatta pulak kali depan orang tak boleh banyak paling lagi mungkin ni. Jadi kita kena sabar. Hok boleh kita kena bersyukur. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Hok tak boleh kita kena sabar. Sabar serta dengan tunggu pula masa bila. Jangan kita duduk berdeki. Kadang-kadang hari ni dia, berasa juga dia mau pakat turun lah, boleh hok ni tak boleh ni, ada sifat berasa noicai gitu gini, jangan. Kita semua saat ni tu takdir Allah. Allah letak siap dah. Letak siap dah kata hari ni mu boleh, hari ni mu tak boleh tu siap-siap belaka dah. Cuma tak sapa lagi masa kita. Insya-Allah Taala kalau ada lagi pada ke depan, maka kita akan boleh juga. Kita akan boleh. Lalu tu kita kena sabar dan hok boleh dah kita kena bersyukur supaya dengan kita sabar dan kita bersyukur ni lah kita akan ada dua sayap yang ada di diri kita ni, maka kita akan terbang pergi kepada negeri akhirat dan kita akan terbang pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan selamat insya-Allah Ta'ala. Itulah saya sikit sebagai nasihat pada diri saya pada malam ni dan juga kepada kaum ibu dan bapa yang mana duk dengar dalam chong Ayah Mai FC kita pada malam ni. Semoga apa saja yang saya boleh sikit kongsi saat ini tu dah sebagai peringatan lah kepada saya sendiri dan kepada kaum ibu dan bapa yang ikuti dalam live pada malam ni insya-Allah Taala, dan semoga
saya pun tak panjang lah kerana ada lagi Bapa Nuk dan dia akan beri keserupan ayah. Pada malam ni. Pergi ke mana Bapa Nuk tak ada ni? Tak ada masuk lagi. Dia duduk tengah-tengah duduk usaha, duduk ijah-ijah jalan masuk link ni. Nanti kita kita hantar sekali lagi link bagi dia, takut kayak ada link tadi tu masalah kita saudara-saudari muslimin muslimat dah yang bersama dengan kita ni, sabar-sabar star insyaallah kita boleh bersama dengan babon kerana ni nak minta pada bapak kita jangan gaduh tubik sebabnya dalam live kita ni tak akan lama lagi sebab biasa ayah pun pukul 10 lebih kita akan berhenti dan balaning fisik insyaallah taala kita akan beri pada babon Nuk kita berdoa. Maka bapak kita yang ada di rumah nanti amin. Malam ni babon Nuk kita akan doa dengan bahasa Melayu dan pula kita nanti kata amin insya-Allah taala. Tu deh kerana malam ni fisik babon Nuk lama-lama sekali dia ada. Lalu tu kita nak minta jangan gaduh tu baik walaupun terlucut lagi masuk pula dalam hak ayah mai kita ni insya-Allah. Maka nak kata wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Tok Imeh yang mana beri ulasan tentang perangkat-perangkat sobar. Ialah sobar bagi orang yang lemah iman, utama kali ada. Lemah iman ni makna apa saja yang ditipu atas dia ni dia wai-wai. Ya dia nak royak ke orang, dia nak mengamuk. Nah, tak kira lah di kalangan orang wanita ataupun orang lelaki sendiri pun jadi berlaku bab gini. Orang yatim jadi cara dia. Kadang-kadang setengah-setengah kalau pasal ada bininya, tapa tibuk bini macam-macam dia buat zoling buat nyanyi bini dah. Hak tino tu nya maki, nya makilah nya kata huduh-huduh, dia ino. Habis-habis lagi lah ni ada alat modelnya bubuh dalam sosial ni ubuk ni. Kata begitulah gini lah. Tengok siapa orang mari kombing berderu. Orang ada minat hati bak buku orang dia meminat dah. Rumah tangga dia meminat dah. Ya. Dah. Wakak mari kombing lah begitulah menyebabkan jadi tak pasal-pasal kita hidup jual rumah tangga kita. Habis tu para wanita kita nak buat gapo-gapo dalam media ni fikir banyak kali sikit lah. Yalah kita panas perut pahal lah panas perut. Nah, kita panas kita nak murih tu yalah tapi ni lah kita kena fikir bagai-bagai yang lepas pada tu. Lepas pada kita lepas puas ke kita tu. Lepas orang panggil lepas arung kita. Rabai tu. Kadang-kadang kita rabai tak kena pada tempat yang tak sepatut. Tempat orang ramai menyebabkan kit lagi jadi tak molek. Nah, kita tak molek keluarga kita, ya klik pada kita juga. Walaupun kata kita kok yo hari ni nak jadi ke mana? Ikut dia setara mana nak jadi. Tapi ingat satu hari semua tu akan klik pada kita. Ni abang hari dah. Alhamdulillah saudara-saudari muslimin muslimat yang mana bersama dengan kita lebih kurang 800 lebih orang ni. Itulah yang diberi ulasan oleh Tok Imeh kita saat ni, utama sekali perangkat-perangkat orang yang sabar saat ni, orang lemah sekali ialah orang pekat orang lemah iman. Waktu mana Allah tipu uji, kita tak lepas pada uji. Kita mari di dunia duk royak dah di ayat awal-awal tadi. Kita bila sebut kata orang beriman mesti kena ada uji, sikit banyak. Sikit sebanyak ada semata ujian kita. Lagi pula dah kita orang peringkat yang kedua ni hak dia sebut kita saat ni ialah sabar di atas musibah. Sabar di atas yang Allah Taala uji kita, tak kiralah uji gapo-gapo tu. Dari segi kalau kita kira dengan masa kita sekarang ni, dari segi kerja buat payah. Kerja perbuatan kita nak pergi mana jadi susah di segenap segi kita. Payah makan, payah kerja, katuk kapung anak tak sekolah macam-macam kita duduk dalam kesusahan. Itu ujian daripada Allah. Maka sabarlah musibah yang Allah Taala uji dah kita. Gitulah juga dan seterusnya Tok Imeh sebut ni, orang yang redha dengan qada Allah waktu mana Allah uji kita, tak kiralah benda tu benda baik, benda tak baik, benda comel tak comel, kena dengan nafsu kita ataupun tak setuju dengan nafsu, kita redha dengan qada Allah. Redha makna hati kita terima. Terima di sini dia kena tengok pula dah lepas pada jangan terima terus. Sekiranya Allah Taala qada atas kita barang yang tak comel, kita kena usaha biar dia comel. Satu contoh. Allah Taala qada atas kita ni boleh anak yatim minum. Kebuh dalam ketung dalam rumah. Tu qada daripada Allah, tapi jangan redha bab gitu. Main cilok kita tak boleh cubuh boleh. Ni kena marah. Kena marah, kena didik, kena murid anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun tak semaya, tak reti hukum hakam. Kita ajar dah, kita didik dah dia tak akal. Tu kena murid. Makna kata redha dengan qada tengok pada tempat-tempat
hak zahir, hak batin tu. Maksudnya. Dan lagi hak Imam sebut ni ialah orang bersyukur di atas maksiat. Orang bersyukur di atas musibah. Walaupun musibah ni benda tak setuju dengan hati, tapi dia bersyukur juga. Kita bersyukur di atas nikmat tak payah. Boleh syukurlah kau bila boleh nikmat, syukurlah. Boleh duit hari ni 5,000 orang. Alhamdulillah, bunyi penuh mulut syukur. Dan gitu. Buat esok kereta kena tepuh. Necang kata habis 15,000, tak kira kita nak kata alhamdulillah. Kita kata nak ni sungguh tak tengok kereta tu baik. Mungkin nak boleh. Ini payah ni. Waktu mana boleh nikmat mudah kita syukur. Tapi waktu mana diuji atas kita dengan musibah, payah kita nak syukur. Tapi bagi orang yang iman dia tinggi, orang yang hati dia sapa, kita panggil orang maqam tinggi-tinggi ni, walaupun musibah pada zahir, tapi pada sebenar hakikat benar ya tilik, itu adalah nikmat bagi dia. Ni orang bagi maqam tinggi-tinggi deh. Itulah sedikit sebanyak yang diberi sampaikan oleh Tok Imam kita saat ni. Semoga-moga saudara-saudari, ibu ayah, penonton-penonton yang berada di mana saja, kita boleh ambil pengajaran daripada Tok Imam kita. Ya, tak melewatkan masa, kita terus kepada Baba Nuk kita lagi, supaya beri lagi ulasan, beri lagi apa yang nak tambah lagi tentang dengan sabar saat ni. Dipersilakan Baba Nuk kita, dipersilakan. Alhamdulillah, sebagai ruangan yang kedua, sekarang jam 9.58 minit. Kadang guna masa sejam 23 minit 10 saat. Yeah. Nah, insyaAllah, untuk tak lewat masa, sahabatnya kata untuk mengikut wayar lakon tak habis lagi ni. Nah, nak malam jaga lakon 10.30 baru habis. Lepas lakon tu tersambung pula berita orang belarak. Mok tai maitong lah, mok kondi lah, segala mok. Tak bakal empok ya tak ada dah. Mok ada semua mok. Jadi kutip masuk lepala kita habis. Ekonomi kerajaan pun kita kutip masuk. Orang belarak pun kita kutip masuk. Dan kita nak jadi sah dengan Indonesia pun kita kutip masuk. Kuerah Sinofang, Covid. Serumbu kita kutip masuk lepala kita. Sampai ke harga dia jatuh pun kita jadi serabut. Kita tak ada tanah lagi baru ada tanah. Hak 65 tu tinggal 35. Siap lah. Nah, sahabat tu harga akhirat tak jatuh. Punya royak lama zaman Nabi semaya Jumaat 27, laning pun 27, sampai kiamat pun 27 tak jatuh dah. Sebab tu sebagai yang kita contoh tadi, di antaranya kadang-kadang orang alim. Ada sejarah selepas-lepas mari. Allah suruh sabar atas musibah yang berlaku. Allah suruh sabar gapo saja Allah uji. Di antara kita royak orang alim hak nampak Syekh Bal'am Ibnu Ba'urah di antaranya. Syekh Balsisa. Dua-dua orang ni diuji oleh Allah Ta'ala. Lepas segi ujian mengamal kuat. Segi mengaji memang hebat. Mengajar ke hatta kata ulama sampai ke anak murid. Boleh ke berjalan di atas air. Ini kehebatan. Bal'am Ibnu Ba'urah, satu cerita yang kita nak contoh kepada saudara pada malam ni. Tak ada payah ni. Allah nak buat cerita clear. Dia Syekh Bal'am satu orang mulut barakat. Lidah ramak lah kita kata. Dan langit hitam lah kita kecek kata. Gapo dia minta, Allah kabulkan dia. Dengan ringkas cerita satu masa dia di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nak jemerai pada satu padan yang amat luas. Untuk nak tembus di sana, dia dakwah satu kaum pula. Kata ulama masa tu, dia semua lembu. Balik sebelah ni, seberai ni khabar kata Nabi Musa bersama dengan tentera dia, mari nak dakwahkan agama Islam. Suruh abudullah, suruh ibadat kepada Tuhan, pada Allah. Bime takut kena tinggal agama untuk nenek moyang dia. Bime takut kena tinggal semua lembu dia, pakat buat dia cari baba lah mudah kata. Baba tolong doa lah. Lah mana pun jangan Musa siapa kapan tempat kita takut punah kena agama kita. Doa baba. Bal'am kata tak boleh doa lah, dia adalah Rasulullah. Aku ni bukan Rasul. Dia kerja agama Tuhan. Bukan makak aku nak doa dia gitu gini tak boleh. Bukan kerja aku tak boleh. Kaca-kaca raya tak jadi. Kaca-kaca pound tak makan. Kaca-kaca royak pun tak luk. Lah sekali. Pembesar firqah kabilah kapun di sana tu. Pergi sebelah lek dapur, lek mama. Cerita. Segi ilmu memang hebat. Segi amalan memang bagus. Segi mengajar memang jadi. Tapi dia rubah. Dia patah dengan perkecik pek dia dapur. Pembesar bagi hadiah kepada mama dia. Mama,
Tolong kecek dengan baba lah mana pun baba dok. Oh jangan we Nabi Musa siapa mai kapun tepat kita. Ikut mama doa semana, gapo mama nak duit, saya nak beri duit. Nak pitih, saya nak beri pitih. Nak kakah mah itai belia, buat saya nak cari mari. Orang Tino dengan mah kewe sepupu ingat kata wah, ada Allah dah mecak. So kata ketuk laki yang tak nak beli mah, lalu depan kedai mah tu paling hotel lain tekak ini. Lalu depan kedai mah, Tino buat hang tong, tengok mah. Pasal pelari kedai mah ni jadi, dia tak buat cumi warna hitam. Dinding warna putih, dia buat warna merah nyala, tertarik hati retin. Merah nyala lalu mah sakut selayu. Mama Syekh Bal'am apabila timur hariah redah agak didaya untuk laki dia be. Dah, gini. Bal'am kata tak leh. Lah sekali reka cerita muka masa banyak. Ginilah. Dah tak saya doa juga agak. Nanti amin lek belakang. Tak apa, amor nak doa sendiri. Mama dia nyujuk daya sahabat tok orang Tino kita jatuh walau priah putih tak kepala subur besar sekalipun dengan harung orang Tino rubah kaki dah. Gi. Kalau email tak kemas sungguh nipis-nipis kulit bawah pakai teriak situ. Sahabat lekun maya orang Tino ni memang hebat. Kita kena kenal gitu. Yang ada. Email dah. Apabila mama dia tergoyak daya gitu, Syekh Bal'am pun selalu. Nanti amin naik belakang. Dengan amin Syekh Bal'am tu Allah kabulkan doa dia. Allah nak buat cerita orang belakang boleh tahu kata ni. Orang lawan agama tu. Sesak Nabi Musa daripada teh. Hingga sampai manna wa salwa. Makan ni daripada langit yang mereka. Makan ni. Lepas tu sesak ke wepok dia tepuk lah. Kata-kata ulama dengan kesalahan Bal'am. Kata amin di belakang bini dia nanti doa tu. Dia hampir nak mati. Kata ulama berjelai lidah tubik mari. Laksana umpama mana lidah ni. So kata kena ngucap. Lidah terkeji dia tengok. Na'udzubillah. Satu lagi sah juga bersisa. Allah tu rubah tak udara mengajar. Rubah dengan apa? Rubah dengan orang Tino juga. Sebab tu tiap-tiap uji Allah Ta'ala memang tak sama. Rubah dengan orang Tino pertama sekali mabuk minum. Yang kedua siapa laku zina. Yang ketiga takut malu terpaksa kena bunuh. Hatta akhir sekali dah dimati dengan keadaan kupu. Kadang-kadang kita jadi hebat boleh jadi pemimpin. Ikut antara nayuk orang bocor kita kata tuk menel ke tuk nebel ke Allah uji dengan pangkat. Rakyat 100 orang, 80 orang tu butir kita, 20 orang lagi butir Pak Faikan. Kita mengetah tak adil. Bagi berah musim buah kerajaan yang buat hatta kata semua rakyat dalam mu 5 ni, berah kena jabis-jabis orang belaka. 5 kilo. Kita kecerak tu baik, hak butir pati sekali kita beri 5 kilo, hak butir menetai kita beri 3 kilo. Mengetah tak adil. Itu ujian. Sebab tu, apabila kita dah jadi presiden, dah jadi nayuk, walau orang bubuh tak bubuh kita ke masa milih, kita kena sobar mengetah dia, memang sama dengan rakyat jelata pilih kita. Kadang-kadang orang kaya, kesobaran dia tu, nak mewah, nak hebat, nak tunjuk, nak perocor, nak buat harta benda dia, memang dia kena sobar. Jangan bernapok kepada orang. Kata kita hari ni gotu, kita hari ni begini. Jangan untuk jagakan perasaan orang miskin, dia kena sabar, jangan wisapa hatta kata menyakiti orang susah lain lagi. Tunjuk hebat megah-megah ya kadang-kadang. Kadang-kadang orang pernego dia kena sabar. Amanah di sebalik mata kilo tu, walau orang beli tak tahu, orang jual ikan, jual kayu dia nak, demo tak nampak sekalipun, dia kena sabar. Untuk menahan jaga kebenaran. Di antara dua perkara sabar. Pertama, sabar untuk aktif kita taat kepada Allah Ta'ala, amalkan perintah Tuhan. Perintah suruh. Allah suruh kita semaya subuh waktu pukul 5 pagi. Leda pukul 4.30 malah nak bangun jadi geliat, geleding macam kaki kena cok macam-macam, malah nak mani sejuk lagi tu. Kena kena sabar untuk bangun ibadat di hujung malam. Suluk saya lain. Hujung-hujung malam. Malah untuk nak buat amal. Malah untuk baca Quran. Buka tengok paling-paling kurang sikit pun tak apa dah.
Isteri nak badu benar dengan tok laki kena sobar kerana kita ni isteri kena taat sentiasa jadi isteri solehah kepada tok laki. Kesobaran ni memang dia mari rapat dengan kita hak ada nak sobar tu. Supaya berik kereta jadi rapat kak dengan lembu dak pe dengan tielak dak pe dengan punggung kereta orang. Situ tu kena berik lekat. Berik tak lekat kan sudah kerja lagi. Situ nak guna sobar tu. Pertama satu kali sobar lagi Pak Yahman kata orang duit 5,000 kita alhamdulillah. Alaihi hamidah musik fasih dengan makrak tajwid. Deh. Dengan cukup kita kata dengan ikhlas kutubun jadung da musik molek min musik molek ha musik tekak molek alhamdulillah nyata sahih. Bok kita kata lembu masuk pagang nak dia nanti lembu telakon ni weh. Deh geno tuanya lepas tak tambah. Mudah-mudah lagi. Sebab tu sobar balik kita nak sobar balik kita nak teh jangan buat maksiat dengan Tuhan yang diraka maksiat dengan Tuhan lebih payah pada kita sobar untuk buat kebaikan dengan Tuhan lagi. Dalil ya hari ni ramai orang semaya. Ramai semaya kereta suruh. Orang Pino ramai pakai kano bulan puasa. Tapi ramai orang Pino dedah erat. Jeno itu pun kena sobar kerana perintah lagi. Hari ni kita kena menyakit COVID. Misal kata, ubat bertamu-tamu, berkali-kali kita rajin makan. Kita menyakit gapo pun ikutlah ubat kita berakhir makan. Tapi patai lari, kita nak patai lari tak boleh kadang-kadang. Ubat tak apalah. Segi patai lari. Dia kata menyakit kulit yang kena hujan. Menyakit kulit tak boleh makan hujan. Makan ubat haram, makan ubat kulit banyak boleh. Tapi dia bahu telur goreng, sikit alih ke. Nyenak juga. Tu sobar sebalik. Sebab tu hari ni, siapa dia pun jangan tepuk dada sebelum Allah Ta'ala diuji. Kalau ni ambiak berapa orang Allah Ta'ala uji? Di antara Nabi Yunus alaihissalam wassalam, 4 gelak pe. Ni Allah dah uji Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Jadi pertama gelak le perut ikan. Yang kedua gelak le laut teh. Yang ketiga gelak malam. Yang keempat gelak kesalahan. Rabbi'in gana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon dengan Allah semuanya kami kalau ni orang zalim diri sendiri. Allah Ta'ala uji Nabi Zakaria alaihissalam wassalam dengan masuk ke dalam bandar kayu. Dia bergaji oleh kaum dia. Allah uji Nabi Ayub alaihissalam wassalam dengan menyakit kulit. Sobar. Basuh hulak seko demi seko, maka Nabi Ayub doa sepatah, ya Allah, jaga jangan makan lidahku kerana aku taruh untuk nak zikrillah, nak zikir pada kami. Allah uji Nabi Adam dengan Habil dan Qabil, 2 beradik balah patah. Allah uji Nabi Nuh dengan bini neraka anak tak taat. Allah uji Nabi Ibrahim dengan pak dia tu neraka ke Tuhan. Dengan kena bakar dalam api. Allah uji Nabi Yusuf dalam telaga. Allah uji Nabi Musa dalam laut. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pak saudara dek belah pera dia tak dapat ucap kalimah Allah. Semua tu kena guna kesabaran. Lebih lagi masyarakat sekarang Allah kita berasa nak berasa lok, berasa tomok. Ada dah kata tim buruk-buruk tapi rasa kada nak hak pai merah rasa apa boleh pergi lagi. Boleh guna dah, boleh pergi mari dah. Tu kena guna sebab sabar. Rumah boleh duduk dah 3 utip itu. Hujan tak basah bata tamada tak ada cat. Tapi rasa nak akik sikit kurut raja sikit berbata cat gajah hak tebal sikit 2 cik. Berbata cat jauh jangan tengok. Kesabaran. Sebab tu kepentingan dalam sabaran, dalam amalan kena ada sabar. Nak boleh buat terpayah dah tak imam tahajud. Berbuat sudah tu kewe turun kedai kopi bagi isak dan menyenguk kedai kopi tu. Jangan hata. Ngata Yana tu, dia buat putih nak buat tanya. Nak royak selalu pun gitulah. Dah, alah. Tak apa merah mata rawir tu. Dia mata gena, Allah semalai lah weh tu selalu dah. Bapak boleh buka tu dia payah dah. Gena semalai, dah buka 3 untuk asmaya kita weh. Tahajud saja 12 rakaat. Tengok dia lambat subuh, ngatik pula. Doa dengan Tuhan teriak ngisak-ngisak. Tak ada gena. Nak buat anak bangun subuh, bang tahajud tu malah dah. Boleh bangun, kaca-kaca boleh bangun buat. Setel tak puas hati, bisa nak kenak juga. Habis dengan royak orang kedai kopi.
Nak sobat mulut, jangan goyak. Tak boleh dah. Kena goyak juga. Ni pisah buat nyenguk tah meja, nampak mata merah, lam nguak pagi lah. Nak tanya, kata genos, maka goyak lah. Itu sobat dia. Sebab tu, apa rupa saja kita kena kata, ini Allah dah uji kita. Ini Allah dah test kita. Kadang-kadang tu nak tengok kata, dah. Baba Nuk ada mulut panggil, Baba Nuk ada hati betul pakir ke Baba. Dah. Pandai sangat diceramah, orang pandai sangat disarah, orang tu nak uji sikit. Tu test sikit, kita jatuh tak lepas dah. Sebab buku email je siapa tepuk dada. Kadang-kadang benda hak besar-besar kita boleh. Kita lakah boleh. Uji dengan gotu kita selamat. Uji dengan boni kita selamat. Uji gotu kita selamat. Tapi kadang-kadang diubah dengan harta. Ubah dengan duit. Ayah mai. Deh, kalau kira amanah banyak-banyak, kita kata sah banyak lah. Sampai ke 10,000 ya. Sudah, kena amanah orang. Kadang-kadang Allah uji dengan pangkat. Duk molek-molek kapal dia menapak huning, napak jurus yang meletak di masjid. Mungkin di masjid mati. Tu mula sudah hujah lalu. Deh. Kadang-kadang duk molek-molek. Dia mau dapat jadi gotu uji dengan pangkat. Uji dengan harta benda. Di antaranya salah satu sejarah yang berlaku zaman Nabi SAW. Dah. Sejarah 37. Katanya sejarah saudara. Semasa Nabi di pantah buka Mekah. Anak kecek. Hak sahabat, kalengnya para sahabat, Nabi pilih orang-orang semua sahabat orang belakang gikak je telah. Kafe-kafe Yahudi, kafe-kafe Majusi, kafe-kafe Nasrani, kafe-kafe Quraisy dok sentiasa nak khianatkan imej-imej sahabat. Lagu mana? Dihato tepi-tepi jalan dengan permata-permata duit-duit dinar. Duit-duit dinar, permata-permata. Hato. Sahabat-sahabat nak jalan lalu kot ni. Lepas tu, di tepi-tepi jalan dia letak dengan makan-makan ni buah-buah atas meja. Lepas tu tiap-tiap buah tu ada bejana, kendi-kendi untuk ceret-ceret air. Lepas orang duduk tunggu situ tu, orang betina yang berkelanya bogeh. Tu dia. Nak uji, nak teh. Nak berjalan tu sahabat berjalan lagi tu Nabi siap-siap dah bayar hidayah siap dah, jangan tengok kanan, tengok kiri, jangan tengok atas sangat, jangan bawah sangat, tengok sederhana berjalan, tengok ke depan. Lepas tu dia sapa ke tengah jalan, mata permata tak kutip. Tengok tak kutip, tak kutip dulu, tak hadur dulu lagi dah. Ketua Yahudi nampak tak jaya lagi, suruh hak betina terlanya bogel tepi jalan. Nangsau cakawan tu lama kuat-kuat. Hatta suara perkecik pe lemah-lemah. Abang nak pergi ke mana, berada minum air dulu, ni berjana buah air teh, ni berjana buah air manis. Layar dengan perkecik pe lemah-lemah, layar dengan perkecik pe baik-baik. Allah, kena kita bapak nampak nak pikirkan selimut. Masjid Musik kata, As-salatu khairum minan naum. Kita sipin nak tarikkan selimut nak bangun. Bini letak tangan atas dada. Kau dulu be. Tok siap bangunlah panggil. Tak ada be subuh lagi. Dia lagi 5 minit. Yes dah. Mak sudah musik be. Kau dulu be. Tok bila ni be panggil lah. Mak sudah. Dia lagi sikit 3 minit. Mak sudah be dia. Be dia mau tak komat lagi. Ubah situ dah kita. Yang kecek pe lemah-lemah isteri ni. Makan kita sapat ada wa amal. Tetapi para sahabat kafe Quraisy duk lama, Nasrani duk mari-mari lah minum air dulu ustaz. Sesungguhnya saya tak ada milik dia ni. Boleh lah nak gapo laku gapo sekarang tadi saya boleh. Tapi sahabat tak terkesan dengan asbab suasana zahiriah. Uji dengan harta lepas. Uji dengan pangkat lepas. Uji dengan orang betina lepas. Contoh Nabi kita sediwat contoh semasa Abu Sufyan dan juga gegasi-gegasi palo-palo pengak tanah Mekah tu. Hei Abu Talib. Hei wahai puak saudara Muhammad. Mu panggil anak saudara memari aku nak kecek. Sesungguhnya dia nak gapo. Aku akan bagi duit dia. Setelah mana Nabi mari, dah puak saudara yang kata, "Hei Muhammad, mu duk usaha, duk dakwah, duk hajak orang semua tu mu nak gapo. Kalau mu nak orang betina jangan. Nah, saya kami semua akan cari semua kalengnya tempat kami hak jangok sekali. Hak beranak kerja singa kita kata. Jalan hengok gajah tua kata. Deh, muka bujur telah. Bulu kening lebak. Kecek pe lemah lemuk. Bibir mulut merah kita kata. Nak uwi mu milik Muhammad. Mu nak setara mana meroyak. Nabi kata, lah, tak. Bukan. Mu nak harta. Aku nak hipau semua kaya tanah Mekah ni. Aku nak belah 2. Mu mengetah sebelah. Patut sebelah lagi bagi rakyat. Nabi kata, dah. Mu nak jadi raja. Aku nak akak
kak semua tentera yang ada kafir Quraisy, we duduk bawah arah tunjuk jari Muhammad. Nabi kata jauh. Nabi kata jika mu ni boleh ambil matahari, boleh letak sebelah kanan. Ambil bulan letak sebelah kiri, nah saya aku tak akan beradu lagi sejak agama. Kena duduk situ. Kemas sungguh. Tu di antara. Dia kata ceramah tak berduit porak dua tak pergi. Mudah email kita. Di antaranya nak ayat kata ke ujian, lepas tu kita pelik kepada modal kita, sobalah pisah lagu-lagu mana we selamat email kita, jangan we dicuri dimakai pada serigala tengah jalan sama sekali. Ikutlah makan di nak ke makan di tebuai ke makan di madu ke ikut gapo sekali, jaga baik-baik. Sobat berlaku mari kena ingat dia tu. Kena sobat. Kadang-kadang anak dengan ibu bapa deraka lah, jawab mulut dunia hari ni. Makin kelajak lama. FIFA Hawe, hei maruang. Dah manis-manis maya boleh lah. Ngerisah tu. Senyap lagi. Hawe tak makan nasi ke? Hawe tak semaya. Allah deh kau dulu. Dengan game dengan sosial ni menyebabkan budak-budak laku marah terhadap ibu bapa deraka dengan tak khabar. Sebab tu sobar memang penting. Duk dengan orang ramai, gunalah sifat sobar biar banyak. Kena kata Allah uji, Allah takdir. Dia bukan hak kita, kita sobar bukan hak kita. Dia hak kita, kita kena sobar kata hak kita. InsyaAllah tak dah. Ya. Kita pusing raungnya, klik kepada ayah pula. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Nur. Alhamdulillah. Banyak sangat boleh tu. Dengan ceritanya, dengan berapa semua tu ada pengajaran berlaku. Supaya boleh, yalah. Kadang-kadang orang rumah komen kata, mudah, sedap ya royak suruh kita sobar. Mudah ya royak bak sobar. Ramak ke seni. Royak mudah-mudah ya gitu. Tak kena royak payah. Bagai payah. Kita nak royak cara payah pula. Kau payah. Pasal dia kita kena royak biasa yang mudah-mudah. InsyaAllah dengan sebab mudah-mudah yang kita royak, mudah kita boleh beramal insyaAllah dah. Alhamdulillah muslimin muslimat lebih kurang 1050 orang nanti. Banyak dan ramai. Sambut Babon Nur nak bersama dengan Babon Nur kita. Dan mana-mana yang sadar kita bersama dengan kita ni, dok kongsi dah melalui share. Terima kasih banyak-banyak hok share dah tu lah. Terima kasih banyak-banyak. Tu dah lebih-lebih kurang yang kita boleh ambil pengajaran masa malam ni. Masa tu banyak sangat ni kalau kira ni. Sejam 40 minit. Lepas tu ada email nak tambah lagi sepatah dua sebagaimana tutup. Tak ada porah. Simple tak. Ngahalir Jadi bagi saudara-saudari, insya-Allah. Jadi saudara-saudari muslimin, penonton yang bersama dengan kita malam ni agaknya sekat ni lah sudah. Pasal masa ambil masa banyak ni. Jadi ambono serahlah kepada Babon Nur sebagaimana doa tutup majlis dipersilakan Babon Nur. Insya-Allah Babon Nur kali lain kali tu kalau kita jemput ada peluang mari pula Insya-Allah boleh insya-Allah. InsyaAllah kalau lain kali tu dipersilakan Babon Nur kita tutup majlis dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina ala nabiyyina khataman nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamul anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram irhamna ya zal jalali wal ikram irhamna ya zal jalali wal ikram irhamna. Allahumma hdina wahdibna waj'alna sababan liman ihtada. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma wahai Tuhan kami, sungguhnya kami kalian semua akan yang berdosa ya Allah. Oleh kerana itu akan ampunkanlah semua kesalahan kami ya Allah. Akan maafkanlah semua kesilapan kami ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, sungguhnya kalian kami semua yang berdoa tanda tangan amin malam ni ya Allah. Tapi kami mungkin boleh jadi ada wali-wali Engkau ya Allah. Ada manusia yang doa pada Engkau ya Allah. Ada budak-budak, ada anak yatim ya Allah. Ada fakir miskin ya Allah. Ada tutup guru yang bersama dengan kami ya Allah. Oleh kerana berkat doa mereka bersemua ya Allah, untuk kabul permintaan kami semua pada malam ni ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, sungguhnya kami gelap jala jaga tengah malam ya Allah.
untuk keadaan Engkau, nak ambil ilmu sepatah luar daripada Engkau, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, Engkau jangan jadi kami orang yang mana kecil saja di dunia, ya Allah, tapi di akhirat kami kena kuting lidah, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, Engkau baiki kalah-kalahnya kami semua, Allah, masyarakat kami semua, ya Allah. Semua, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, dengan kami dunia sekarang penuh dengan wabak, penuh dengan penyakit, ya Allah. Allahumma rfa'anna hazal bala wa hazal wabak, ya Arhamar Rahimin. Allahumma wahai Tuhan kami, dunia sekarang ramai anak-anak diraka pada dua ibu bapa, ya Allah. Banyak isteri-isteri diraka pada suami, ya Allah. Banyak kalangan makmum diraka pada tikmir, ya Allah. Banyak kalangan anak murid diraka pada tok guru, ya Allah. Ini alamat kiamat, ini musibah, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, ni Engkau uji kami setara ni saja, kami tak nak sebar dah, ya Allah. Sedangkan dengan kami banyak dengan makan ni, ya Allah, penuh dengan minum, ya Allah. Tapi kami masih lagi duk gigit, tak ada ekonomi tak ada, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, akan tanahkanlah segala sifat mahmudah, sifat makam terpuji dalam diri kami semua, ya Allah. Jadikanlah isteri-isteri kami semua isteri taat pada suami, ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang salihah, daiyah, ya Allah, alimah, ya Allah. Jadikanlah isteri-isteri kami semua isteri taat pada suami, ya Allah. Jadikanlah kalangan anak murid kami semua mendapat belah ilmu yang barakat, ya Allah, ilmu yang manfaat, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, jadikanlah kalangan anak-anak semua kami anak yang soleh, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, keluarga mana manusia mana hamba-Mu mana sekarang telah dekat COVID, ya Allah. Kami mohon pada kamu pada malam ni, ya Allah, akan selamatlah mereka semua, ya Allah. Akan jangan mati mereka di penyakit COVID, ya Allah. Semuanya susah sangat, dahsyat sangat, ya Allah. Anak bini, anak keluarga tak ada tengok muka, tak ada tengok mata, ya Allah. Akan selamat mana penyakit COVID turun di Jepun dah, ya Allah. Akan bebaslah mereka semua daripada penyakit, ya Allah. Selamat mereka pada penyakit, ya Allah. Yang mana ada ubat di hospital, ya Allah, akan bagi mereka kelik cepat-cepat mungkin, ya Allah. Yang mana ada ubat di klinik, ya Allah, akan bagi mereka semua cepat-cepat mungkin, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, ya semua kalinya orang kerja sama ada Osomo, sama ada Bomo, sama ada Anamai semua, ya Allah, akan nilai kalau harga mereka semua, ya Allah, dapat boleh ganjaran pahala Engkau di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, agar bagi kalau semangat orang kat tua semua di rumah payah mana-mana sahaja, Allah. Kau bagi nilai pada mereka kelebihan pada mereka, lah. Nilai darjat mereka tinggi dalam syurga nanti, lah. Semuanya mereka sabar untuk menaikkan agama Engkau, lah. Mereka sabar tak sebab penyakit pergi kepada masyarakat lain, ya Allah. Mereka rela diri mereka puas 2 minggu, ya Allah. Mereka rela tinggal tanggal sama tarung anak isteri mereka, ya Allah, untuk jaga diri mereka, selamat mereka daripada penyakit, ya Allah. Oleh kerana itu kau pandaikanlah mujahadah mereka semua, ya Allah, untuk jadi bahagia mereka di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, akan tahu hajat kami nak gapo kami tak segapa, ya Allah. Oleh kerana itu semua kesalahan kami, kesilapan kami, ya Allah, kami agak akan ampun, akan silap, akan maaf semua kesalahan kami. Kami tak mampu, tak kuasa, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, di hari ini dunia akhir zaman, ulama-ulama dah mati banyak, Allah. Hari demi hari, ya Allah, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ya Allah. Oleh kerana itu akan hasilkanlah generasi belakang mereka yang suka jaga ilmu agama Engkau, ya Allah. Mereka suka jaga agama-Mu, ya Allah. Herakanlah kalian ahli-ahli ceramah iddah lagi, ya Allah. Usaha badai, ya Allah. Umur yang panjang, ya Allah. Mana-mana dah babading, ya Allah. Dah babazu, dah babasoh, ya Allah. Babali dibuk dia, ya Allah. Semua ahli din mereka syahid untuk bina masjid, ya Allah. Akan nilai, akan kubul permintaan mereka, ya Allah. Akan kubul kebaikan mereka, ya Allah. Akan kubul berkecilkan mereka, ya Allah. Untuk imej di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, ramai lagi kalian kami, ya Allah, nak kepada kebaikan, tak saya kepada kejahatan, ya Allah. Nak kepada kebenaran, tak saya pada benar pelsu, ya Allah. Nak kecerahan, tak saya pada gelap, ya Allah. Oleh kerana itu akan bahagia, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, ramai akhir zaman manusia diraka dengan kamu, ya Allah. Diraka dengan agama-Mu, ya Allah. Oleh kerana itu, ya Allah, betul memang benar yang Nabi kau, ya Allah. Apakah selamatlah benar tu, selamat pada jauh dengan keluarga kami, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, dengan agama musuh, ya Allah, kami tak rela tukar ngegapo sekalipun, lah. Tegakkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami, suasanakanlah perkecil kami untuk kami minta dengan kamu, ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, akan hantarkanlah malaikat-malaikatmu semua bersama majlis doa kami, ya Allah. Ramai orang yang dengar di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Mesir, ada di Jordan, ada di mana sahaja merata-rata, ya Allah. Akan aminkanlah, akan kubulkanlah permintaan kami bersama dengan amin orang dengar penutup semua, ya Allah. Akan nilailah pada malam ni semua, ya Allah. Ramah ada menurut kata orang ramah nak duit, ya Allah. Malam ni sungguh-sungguh tak ada dia duit apa, ya Allah. Jangan main buat mereka jaga dia, ya Allah. Timih masuk jaga dia, ya Allah. Kami masuk jaga kami. Tidak ada habuah, tidak ada hasil, tidak ada gapo sekarang, ya Allah. Hanya sonya untuk redamu saja, ya Allah. Kubur doa kami, ya Allah. Kami tak puasa, ya Allah. Kami demam, ya Allah. Kami demam, ya Allah. Kami demam sikit, kami teriak, ya Allah. Kami takut dengan mati, ya Allah. Kami tak banyak lagi, ya Allah. Allahumma kami dengan kelas nyuat kami semua, ya Allah.
Ya, terima kasih Amin. semua bagi-bagi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak lagi kami minta Amin. kami tak pernah nak minta ya Allah. Amin. Bila mana kami gapun minta Allah. Tolong bawa gapun Amin. kami tak siap. Ya dikala isteri kami isteri soleh. Anak kami anak-anak yang soleh Allah. Keluarga kami keluarga bahagia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kami banyak sangat ya Allah. Kami sakit. Yang mati kami sebelum Rasul kami setia. Amin ya rabbal alamin. Tak akhirlah kami semua dapat belajar kelima. La ilaha illallah adik kekal belakang ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik.